Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Teruskan perkongsian. Sahabat-sahabat semua. Apa? Tak naik komen ni. Waalaikumsalam Abang Abdul Razak. Ya, Piang Kerambi, Baharudin Rahman, Ismail Mak Hashim, Abdul Wahab Sanusi, Muhammad Tajuddin Abdullah, Khairul Aziz. Lama tak buat live, ha? Ada saat-saat tuan saya share tu. Abdul Wahab Sanusi, Muhammad Tajuddin Abdullah, Khairul Aziz, Cik Nan Utara, Muhammad Said, Insyah Hasni Trafik KL, Rohanana, Syam Dek Narong, Mamak Tanjong, Zakri Syu'i, Alababa Allah, Muhammad Tarmizi, Muhammad Fa'ud, Wadi Hana Wadi. 2-3 malam tak ada, tahu lah, duk ada di KL. Baru balik. Baru balik anda. Muhammad Azizul Sani, Johari Dahaman, Cik Muhammad Nur, 09000 hadir, terbaik. Mazlan Rahman, Samsul Akmal, Muhammad Azhar, Amrizal Hashim, Rosman Aidil, Nik Ishak Nikmat. Okay tuan, sebelum tu saya nak bagi tahu rakan kita telah pun meninggalkan kita. Yang dalam live saya lupa dah nama dia apa benda dah. Razi Makbulat, Abang Razi Makbulat telah pun meninggalkan kita. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau tuan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa Okey tuan, Nur Janah, Waalaikumsalam. Mayang Sari, Pak Tawi, Zo Castillo Zo, Den Mos daripada Kuching Sarawak. Saya Kak Ampang, salam daripada Kuching. Jumpa lagi. Udah makai. Udah makai. Iban ni, Wilson Stephen ni Iban. Abdul Khalil, salam Fik, No DAP, No Anwar, perjanjian sudah dibuat. Ya, itulah pasal dia. Perjanjian ni saya nampak tak lebih tak kurang hanyalah untuk mempertahankan kuasa semata-mata, tidak membawa sebarang kebaikan kepada rakyat. Hanya ketakutan sekiranya ada pihak-pihak yang menarik. Nampak sangat kerajaan hari ini pun tidak mendapat sokongan di antara orang dalam kerajaan lah.
Sebab kalau dia mendapat sokongan, Ismail Sabri dapat sokongan 114, dia tak perlunya buat MOU untuk memastikan pihak pembangkang menyokong beliau supaya beliau dapat bertahan untuk menjadi Perdana Menteri sehingga 31 Julai 2022. So benda ni adalah satu benda yang kelakar lah, sebab Perdana Menteri ini dipilih berdasarkan kedudukan majoriti di dalam Dewan Rakyat. Tetapi tiba-tiba kita baca isi kandungan memorandum itu adalah untuk mempertahankan Ismail Sabri. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku sebab dia telah pun mendapat sokongan majoriti. Maka di sini kita nampak bahawa beliau hanya ingin menjadi Perdana Menteri semata-mata untuk membebaskan orang kata apa, kluster mahkamah dan juga mencuci nama parti beliau. Itu saja. Sebab itu kita tengok MOU yang dibuat adalah dengan mereka-mereka yang terlibat di dalam kluster mahkamah. Antaranya adalah Anwar Ibrahim, Lee Guang Eng, Mat Sabu. Yang lain-lain dia tidak buat, seperti Syafi'i Afdal, Tun Mahathir dan sebagainya. Jadi dia hanya buat di kalangan OYDS saja, orang-orang yang disyaki. Zuraidi Omar, Anjang PLD, Ahmad Faizal, Muhammad Tarmizi Razak, Zakri Syuib, Nur Jannah, Pak Tamwi, Zahari Yahya Naim. Waalaikumsalam pada sesiapa memberi salam. Basirun Basirun Santik, Awe Tiger, Muhammad Syarin, Yasu Basker, Salim Muhammad, Roslan Tahir, Zek Kedah Faizal, Ishak Nayan. Terbaik tak terbaik mana pun rakyat makin susah. Anwar Rizal, Bahari Desa, Kecik-Cik, Azhar Lutfi, Hussein Muhammad Nayan. Dah berapa hari tak dengar live daripada Muhammad Hafiz Syafiq SHAFIQ, Muhammad Razak, Waalaikumsalam, Kecik-Cik daripada Penang, Mustafa Osman, Amin. Dan Mos, MOU untuk ambil hati je. Saya tak nampak MOU untuk ambil hati lah, tapi MOU yang kelakar lah, funny MOU. Ahmad Rimi, Salam Azwar, Soleh, Suhaimin Saadun, Aziwan Dadaji, Abu Bakar, Zubir Bakar, Alo Syakira, Amar Shah, Epal, Zapal Antatuyuh, Isa Rahman. Dia memang berlaku benda ni dalam sejarah, berlaku sekali ya kat dalam negara kita. Sebab apa? Ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak mendapat sokongan di kalangan orang yang di dalam kerajaan itu sendiri. Sekiranya mereka dapat sokongan, maka dia tidak perlu adanya MOU dengan pihak perbankang dan sebagainya. Dan MOU itu hanyalah kita nampak bersifat untuk mempertahankan kuasa sekiranya undi tidak percaya berlaku ke atas Ismail Sabri. Itu saja, tidak lain tidak bukan. Dan sebelum ni kita juga mendengar ulasan daripada PAN, tuan-tuan, daripada PAN. Saya lupa dah YB itu nama apa. Dia mengatakan bahawa sebelum ini semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan CSA dengan pihak perbankang, dia pihak UMNO telah pun berhubung dengan pihak perbankang supaya mereka menolak CSA yang telah ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dengan harapan bahawa UMNO akan menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. So last kali tengok Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. So sebab itulah kita nampak hari ni pun sama jugalah, mereka nak buat macam tu juga. Ibrahim Ali, Waalaikumsalam, Johari Osman, Amar Shah, Atan Romaino, Yus Ismail, Azmi Samad, Saiful Nizam, semua hadir. Waalaikumsalam pada siapa memberi salam. Apindi Awang, Acik Cheng, Lidi. Nampak sunyi dah, dah tak tengking-tengking. Biasalah bos nak lepas dalam penjara. Cik Wangi, Abang Rosli Ismail, Mak Yi, Muhammad Taufik Mancing. Okey, tuan-tuan, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Teruskan perkongsian, tuan-tuan, supaya membawa manfaat kepada rakyat lah, bukan membawa manfaat kepada orang politik semata-mata. Daripada GPS Sarawak, Man Sarawak, terbaik. Jadi kita tak mahu sesuatu yang membawa manfaat kepada orang politik semata-mata, tetapi membawa manfaat kepada rakyat. Itu yang lebih utama. Nak buat apa-apa pun, biarlah perkara yang dibuat itu dia membawa manfaat kepada rakyat. Dia bukannya membawa manfaat kepada ni lah, kepada ni. ABI pasal wak jahit, sekali last sekali. Last sekali saya akan sentuh dulu sebab saya nak pergi kepada isu yang tentang MOU ni. Lepas tu kita nak pergi tentang vaksin.
Kan, kita nak pergi tentang vaksin tuan. Rasanya kalau prestasi gagal, sekarang ni dah nampak dah kegagalan tuan. Sekarang ni dah nampak dah kegagalan. Tidak ada mana-mana negara di dunia yang cuba membodohkan rakyatnya dengan menyembunyikan angka-angka, kan? Menyembunyikan angka-angka supaya rakyat dia hanya dengar saja kepada mereka-mereka yang cuba manipulate ni lah untuk mempertahankan kuasa mereka. Supaya rakyat tidak menentang mereka. Inilah negara pertama di dunia. Semalam kita tengok tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Orang kata apa? Kes semalam 19,000. Tiba-tiba hari ni 16,000 sebab buat MOU. Saya tak rasa 16,000. Kita kena check dalam world punya data. Sekarang ni kita nak percaya kepada kerajaan pun kita tak percaya. Jadi kita kena check dalam world punya data. Kita type di situ COVID. Lepas tu kita tengok Malaysia. Kita tengok angka di dunia. Kalau nak harapkan kepada mereka ni, maka rakyat akan mati. Angka kematian meningkat tuan dengan tingginya, tapi untuk melegakan hati rakyat, maka dibuatnya pengumuman untuk buka sektor-sektor yang tertentu. Jadi saya pun tak tahu apa yang mereka cuba buat, tapi yang nampak apa yang mereka cuba buat sekarang ni hanyalah sekadar orang kata apa, politik semata-mata. Sekadar politik semata-mata. Semalam kalau ikutkan daripada laporan yang dunia punya 19,000 semalam. Hari ni punya tak keluar lagi. Hari ni tak keluar. Mungkin esok kot dia akan keluar. Hari ni tak keluar lagi. Jadi kematian semalam 300. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam website Kementerian Kesihatan tidak ada angka kematian. Ya G5. Waalaikumsalam. Dan sesiapa member salam. Weh laju . Okey, tuan-tuan. Yang pertamanya, saya ulang lagi sekali lah pada sesiapa yang baru masuk. Teruskan perkongsian, tuan. Apa yang rakyat lihat hari ini daripada segi MOU yang dibuat oleh kerajaan Ismail Sabri dengan pihak pembangkang ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mempertahankan kuasa semata-mata. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita lihat, tuan-tuan, apa yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini untuk orang kata apa CSA dengan pembangkang ini adalah untuk orang kata apa bekerjasama dengan mereka bagi memulihkan negara daripada sudut orang kata apa menangani pandemik dan juga daripada sudut ekonomi. Tetapi kalau kita tengok hari ini perincian perincian MOU yang dibuat di antara kerajaan Ismail Sabri dengan PH ini tidak lain tidak bukan hanyalah semata-mata untuk mempertahankan kuasa. Orang kata apa untuk mempertahankan kuasa sahaja. MOU yang dibuat hari ini adalah untuk memastikan bahawa pihak pembangkang tidak akan menggugat kerajaan Ismail Sabri ini. Sekiranya berlakunya undian bajet ataupun undian tidak percaya, maknanya mereka akan menyokong Ismail Sabri ini untuk mempertahankan kuasa dia sebagai Perdana Menteri sehinggalah 31 hari bulan Julai tahun 2022. Nampak tuan di sini adalah satu MOU yang tidak ada kebaikan kepada rakyat. Tetapi dia hanyalah kebaikan kepada satu pihak sahaja. Mungkin MOU ini juga kalau kita orang kata apa lihat hari ini pihak warisan dan juga pihak daripada pejuang tidak dipanggil sekali untuk menangani. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab MOU ini hanyalah dibuat di antara kluster-kluster mahkamah ataupun kita panggil sebagai kerajaan orang yang disyaki. Kalau kita tengok di PKR sendiri, Anwar Ibrahim terbalik dengan kes Yusof Router. Cubaan meliwat ataupun seksual, gangguan seksual terhadap Yusof Router. Yang keduanya adalah orang kata apa, yang kes liwat berkaitan dengan lembaga pengampunan. Orang kata apa di pihak di AP pula, tuan-tuan, kita tengok kes melibatkan terowong dan juga banglo. Kemudian PAN. PAN ni setiausaha Mak Sabu kena kes rasuah LTAT dan juga anak Mak Sabu kena kes drug case. So perjanjian ni dan orang kata apa di pihak Ismail Sabri sendiri, presiden dia pun kena kes orang kata apa menyalahgunakan kuasa, dana dan juga rasuah. Begitu juga dengan penasihat mereka pun kena kes orang kata apa berkaitan dengan YMDB, SRC dan sebagainya. So perjanjian hari ini dibuat di antara mereka, kemungkinan besarlah semua kes-kes mereka ni akan digugur. Akan digugurkan semata-mata untuk mempertahankan seorang Perdana Menteri yang fail.
And seorang Perdana Menteri yang fail, and orang kata apa, yang gagal untuk mengurus hadbir negara dengan sebaik mungkin, dan juga seorang Perdana Menteri yang lari daripada rakyat. Yang lari daripada rakyat. Hari ini tidak ada live, tidak ada siaran langsung, siaran langsung untuk berhadapan dengan rakyat. So ini yang jadi masalahnya. Yang kita nampak hanyalah runingan-runingan tuan-tuan, untuk mempertahankan kuasa. Ini daripada sudut MOU. Dan juga tuan-tuan, hari ini adalah satu sejarah yang amat kelakar di dunia. Dan ini adalah sejarah yang amat kelakar di dunia. Sebab apa tuan-tuan? Apabila seorang Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri, dia telah pun mendapat sokongan 114. Waktu sekarang lah. Dan 114 daripada semua MP-MP untuk membuktikan bahawa dia ada majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Sepatutnya dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan sokongan daripada pihak pembangkang. Dia tidak perlu untuk mendapat sokongan daripada pihak pembangkang untuk membuktikan keabsahan dia sebagai seorang Perdana Menteri. Tetapi hari ini kita nampak tuan-tuan, Perdana Menteri hari ini nampaknya pihak di dalam kerajaan juga tidak bersetuju dengan dia. Ataupun ada cubaan daripada pihak UMNO untuk membebaskan pemimpin mereka daripada kes di mahkamah, dan perkara itu akan menyebabkan orang kata apa, pihak bersatu akan menarik diri daripada kerajaan. So mereka ini akan disokong oleh PKR dan juga DAP untuk meneruskan legasi Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. So benda ini adalah orang kata apa, tidak membawa sebarang kebaikan apa langsung kepada rakyat. Dia hanyalah orang kata apa, mementingkan hemolok mereka sendiri. Mementingkan untuk menyucikan pemimpin-pemimpin mereka untuk pergi berhadapan dengan pilihan raya. Ini yang kita nampak tuan-tuan. Ini yang kita nampak. Dia tidak ada perkara yang baik pun kepada rakyat. Dan hari ini rakyat menderita. Dan hari ini rakyat menderita tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang tiada kes ini yang rakyat nak untuk memimpin negara. Betul ke lima? Okey tuan-tuan. Ini yang rakyat nampak. So yang keduanya tuan-tuan adalah saya nak sentuh sikit berkenaan dengan vaksinasi. Sekarang ni ada program vaksinasi kepada budak yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Dan baru-baru ni tuan-tuan, saya ada pergi berjumpa. Saya ada pergi berjumpa dengan orang-orang yang anti-vax ni. Bukan mereka ni anti-vax lah, orang-orang yang menggunakan mereka punya otak dan sebagainya untuk berfikir. So apa yang kita lihat hari ni tuan-tuan, kerajaan hari ni nampak sangat gagal tuan-tuan untuk berhadapan secara orang kata apa, gentleman dengan mereka-mereka yang menimbulkan persoalan-persoalan berkaitan dengan vaksin. Dan juga mereka juga menghantar trooper-trooper untuk menyerang budak-budak yang tidak bersalah tuan-tuan. Budak-budak yang berumur 18 tahun di bawah ni, 18 tahun ke bawah ni, mereka-mereka yang hanya nak mempertahankan diri mereka. Mereka ini diserang oleh trooper-trooper, dikritik, dihentam, dihina dan sebagainya. Dan juga berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan anak-anak ini, mereka ini trauma. Disebabkan mereka hanya membuat hanya membuat laporan polis sahaja, maka mereka dikecam. Mereka dikecam di seluruh Malaysia dan mereka berada di dalam keadaan trauma, dan mungkin bila mereka masuk ke dalam sekolah, mungkin mereka akan berada di dalam keadaan yang amat malu dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kerajaan hari ini hanya tahu nak hantar trooper saja untuk serang budak-budak ni semua. Sepatutnya kerajaan hari ini tuan, kerajaan hari ini dia kena berani untuk berhadapan dengan rakyat. So tuan-tuan, bila saya berhadapan dengan mereka tuan-tuan, apa yang mereka timbulkan ini adalah perkara-perkara yang fakta, yang mana mereka ini tidak langsung mereka tidak langsung ambil daripada website, mereka tidak langsung ambil daripada Google dan sebagainya. So mereka cuma ambil kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh DG itu sendiri. Mereka mengambil kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri dan juga dokumen-dokumen kerajaan. So hari ini tuan-tuan, mereka cuma minta, mereka bukan menolak tuan-tuan, cuma mereka tidak mahu menjadi orang kata apa, mereka tidak mahu menjadi bahan eksperimen. So sebab itulah mereka meminta penjelasan daripada kerajaan. So tuan-tuan, saya sendiri melihat dokumen-dokumen yang telah ditunjukkan oleh mereka kepada saya. Di dalam dokumen situ ada kenyataan daripada DG. Ada kenyataan daripada orang kata apa, Menteri Kesihatan kita. Ada juga kenyataan daripada Menteri Vaksinasi. Ada juga orang kata apa, kenyataan daripada WHO. Yang mana dokumen-dokumen itu adalah
dokumen-dokumen yang orang panggil sebagai premier punya sumber. Sumber yang pertama, maknanya sumber yang diambil secara terus daripada ungkapan orang-orang yang bertauliah. So apa yang jadi masalah hari ini adalah persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh mereka adalah vaksin ini yang pertamanya ditulis ataupun dikeluarkan oleh kita punya pengarah kesihatan kita, dia adalah dalam bentuk bukan benda yang telah melalui clinical test, tetapi dia dites kepada manusia secara pengeluaran yang sekarang ni lah. Macam hari ni keluar orang kata berita tentang Sinovac tuan-tuan, yang mengatakan bahawa apabila mereka dah test kepada sekelompok manusia, maka result dia mereka tahu bahawa Sinovac boleh melawan dengan COVID-19. So ini yang mereka gusarkan. Mereka tidak mahu badan anak-anak mereka menjadi bahan uji kaji dan sebagainya. Dan sekarang ni penerima vaksin hari ini juga adalah kerana apa? Kerana mereka ini diugut. Ada sekelompok di antara mereka ni diugut. Makanya dekat sini kerajaan telah mengarahkan syarikat-syarikat supaya tidak membenarkan mereka yang menolak vaksin ni untuk meneruskan kerjaya mereka. Maka ada di antara mereka yang kena buang kerja, ada yang kena terminate dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka tidak menerima vaksin. Sebenarnya bukan mereka tidak menerima vaksin, tetapi mereka inginkan persoalan mereka ini dijawab. Persoalan ini dijawab. Sebab apa? Kenyataan ini directly daripada menteri dan juga ketua pengarah kesihatan. Maka mereka ini kena jawab. Bagaimanakah yang disebut tentang eksperimen ini? Bagaimanakah yang disebut tentang ujian ini? Dan berapakah angka kematian disebabkan vaksin? Dan berapa dos vaksin yang mereka kena ambil? Ini yang mereka ingin orang kata kerajaan hari ini menjawab dengan telus dan sebagainya. Minta maaf tuan, saya nak pergi ambil ni sebentar. Okey, tuan, minta maaf tuan. Ini yang mereka nak kerajaan jawab. Ini yang mereka nak kerajaan jawab tuan-tuan. Dan juga benda ni tuan-tuan, bila kita buka dalam website WHO sendiri, dia mengatakan bahawa varian vaksin yang dikeluarkan ini adalah ujian yang dibuat secara live. Ujian yang dibuat secara orang kata secara macam mana saya nak cakap, secara terang kepada manusia. Bukan dibuat kepada tikus makmal dan sebagainya. So mereka ini, ibu bapa ini, mereka merasakan biar mereka ambil, tetapi mereka tidak sanggup untuk anak mereka menjadi bahan uji kaji dan sebagainya. Ini yang mereka nak kerajaan jawab. Dan hari ini di pihak kerajaan, menteri yang terlibat adalah Dr. Adham Baba dan juga Khairi. Maka dua orang ini adalah yang menjadi orang yang utama untuk menjawab berkaitan dengan isu-isu ni. Ini yang lebih penting tuan. Sebab apa? Sebab apa? Rakyat inginkan penjelasan. Dan adakah sekiranya anak mereka tidak divaksin, maka anak mereka tidak dibenarkan bersekolah. Sebab ada senarai tuan-tuan, bukannya sikit tuan, ramai orang. Dan saya sendiri berjumpa dengan mereka dan bertanya kepada mereka. Mereka menunjukkan bukti mereka telah dibuang kerja. Dihantar surat terminate. Kerana apa? Kerana hanya tidak mahu mengambil vaksin. Sedangkan dulu kerajaan juga dan dulu Khairi juga mengatakan bahawa vaksin ini tidak wajib. Dan di dalam kandungan vaksinasi Malaysia juga ada bagi tahu bahawa sekiranya anda ambil vaksin, anda boleh. Benda ni sepatutnya diterangkan tuan-tuan. Benda ni saya sendiri pun terkejut apabila ditunjuk oleh mereka, rupa-rupanya benda ni ada. Sekiranya apabila anda ambil vaksin, anda boleh keguguran, boleh mandul dan sebagainya. Sedangkan masa kita ambil vaksin, mereka tidak pun menerangkan benda tu kepada kita. Tetapi benda tu ada dan benda itu keluarnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini yang saya dimaklumkan. Dan saya melihat sendiri apabila mereka menunjuk kat dalam bentuk PDF
Dan benda tu memang orang kata apa, betul-betul ada. And so ada di antara mereka ni yang menolak. Atas sebab apa? Mungkin mereka ni baru membina rumah tangga, baru kahwin dan sebagainya. So mereka menolak. Ada di antara mereka ni yang kena buang kerja. Sekarang ni kita nak tanya kepada kerajaan, adakah apabila budak-budak ini mereka juga menolak ataupun ibu bapa mereka tidak membenarkan supaya anak mereka ini divaksin, adakah anak-anak ini tidak dibenarkan bersekolah? And so benda inilah yang perlu dijawab oleh kerajaan. Bukannya menghentam budak-budak ni. Walaupun budak-budak ni adalah orang yang katakan, oh mereka ni baca dalam Google dan sebagainya. Sebenarnya mereka bukan baca dalam Google. Mereka ada doktor yang private. Mereka ada doktor yang private yang menasihati mereka berkenaan dengan benda ni. Dia kata bahawa ini adalah volunteer. Tidak ada undang-undang dalam Malaysia yang mengatakan bahawa diwajibkan. Dan undang-undang Malaysia mengatakan bahawa ia adalah sukarelawan. Sebab apa dipanggil sebagai sukarelawan? Sebab untuk menjadikan seseorang itu sebagai eksperimen punya bahan, ataupun untuk menjadikan seseorang individu itu sebagai bahan uji kaji, maka kerajaan tidak boleh memaksa orang itu. Sekiranya kerajaan memaksa orang itu, maka pihak orang itu boleh menyaman kerajaan. Sebab itu dia di dalam klaus dia sampai sekarang lah mengatakan orang yang ambil vaksin ni adalah volunteer untuk menjadi bahan eksperimen. Ini yang terang, tuan-tuan. Ini yang terang yang saya difahamkan. Dan mungkin benda ini juga harus dijawab oleh kerajaan sekarang ni. Mungkin harus dijawab oleh kerajaan sekarang ni dalam tempoh masa yang segera. Bukannya nak lari daripada rakyat dan sebagainya. Mereka kena menjawab dengan telus dan mereka kena menjawab dengan jujur. Sedangkan dilaporkan di dunia bahawa Malaysia adalah negara yang orang kata apa, orang kata apa, anugerahkan. And orang kata apa, pingat ke apa, lawatan ke apa, tak silap saya, kepada DG kerana apa? Kerana berjaya menjadikan negara kita sebagai tempat untuk menguji vaksin jenis Pfizer, AZ dan juga Sinovac. Ini yang saya difahamkan lah. Dan so benda ini adalah timbul persoalan yang perlu dijawab oleh pihak kerajaan. Dan berapa kematian, apa risiko dia dan sebagainya. Dan begitu juga dengan pampasan, tuan-tuan. Begitu juga dengan pampasan. Sebab saya juga berjumpa dengan mereka-mereka yang mana keluarga mereka ini mati. Sebab benda ni kita tahu, zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu, Tan Sri kata dah, sekiranya berlaku apa-apa kepada pengambil vaksin, maka kerajaan akan memperuntukkan RM500,000 kepada keluarga mereka. Tapi apa yang saya dengar sekarang ni, kerajaan di bawah pimpinan Ismail Sabri hanya bayar RM5,000 di bawah NADMA. Hanya bayar RM5,000 di bawah NADMA. Ada kes-kes yang ibu bapa mereka meninggal dan sebagainya, meninggalkan anak yatim ataupun meninggalkan balu dan sebagainya, kerajaan hanya bagi kepada mereka RM5,000 saja. Sebab apa yang kita faham, rakyat faham dan saya sendiri faham, dan apa yang diucapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ni, masa kerajaan Perikatan Nasional, bukan kerajaan Barisan Nasional sekarang ini, yang mana kerajaan dulu menyediakan peruntukan RM500,000 sekiranya berlaku bencana. Dan sekiranya mereka ini cacat, kekal, sekiranya mereka mati dan sebagainya. Tetapi hari ini, kerajaan hanya bayar RM5,000. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah nyawa rakyat Malaysia ni RM5,000 saja? Adakah nyawa rakyat Malaysia ni RM5,000? Ada yang dapat RM5,000, ada yang tak dapat langsung. Ada yang tak dapat langsung. Ini yang orang kata apa, jenaka bagi rakyat Malaysia. And sepatutnya mereka kena bayar pampasan. Sebab apa? Semua yang pergi ini adalah volunteer. So, mereka kena bayar pampasan sebagaimana yang disebut sebelum ini. Sebab itulah tuan-tuan, bukan je murid-murid ni saja, termasuklah guru-guru hari ni kat Terengganu 100 orang menolak vaksin. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu menjadikan diri mereka ini sebagai eksperimen. Ataupun mereka tidak jelas berkaitan dengan vaksin sebab kerajaan tidak menjelaskan. Kerajaan hari ini hanya tahu tentang kes Zahid Hamidi. Macam mana nak bebaskan kes Zahid Hamidi. Macam mana nak membebaskan tentang kes Najib Razak dan sebagainya. Dan perkara-perkara lain mereka tidak mengambil, orang kata apa, mengambil peduli. So, orang kata apa, yang mereka tahu sekiranya rakyat tidak menerima vaksin, mereka suruh buang kerja. Itu saja, buang kerja dan memaksa rakyat secara komunis. Dan sebab itulah hari ini kita nampak kerajaan ni boleh pergi duduk dengan komunis.
Sebab mereka menjalankan orang kata apa, perintah secara gaib, orang kata apa, secara komunis dan sebagainya dekat belakang orang. Dan mereka pecat orang, mereka force dan sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang yang orang kata apa, orang-orang yang kerja kerajaan yang mereka menolak vaksin, mereka ni keluar diperintahkan untuk diberhentikan di bawah tata kelakuan pejabat awam. Hari ini tuan-tuan, kita nak bertanya kepada pengamal undang-undang ni, ada tak satu undang-undang berkaitan dengan vaksin? Adakah sekiranya seseorang penjawat awam itu tidak menerima vaksin, maka dia terlibat di dalam salah laku, tata tertib ataupun sebagainya? Sebab tidak ada undang-undang yang menyebut bahawa sekiranya seseorang penjawat awam itu menolak vaksin, maka dia boleh kena buang kerja. Dan ini adalah benda yang kelakar dan benda ini tidak dijawab oleh kerajaan, tetapi kerajaan hanya nak lari-lari saja. Dan nak lari-lari saja dan hanya bertindak seperti komunis dan hanya nak mendesak rakyat dan sebagainya. Dan kita boleh lihat tuan-tuan, 100 orang guru ni kemungkinan besar juga akan kena buang juga. Dan kena buang senyap macam tu saja. Sebab mereka akan, orang kata apa, akan menutup isu-isu ni. Dan ini adalah zaman pemerintahan Ismail Sabri. Dan benda ni tidak hairan kepada rakyat. Sebab apa? Barisan Nasional ini, orang kata apa, memang kita tahu dah, 64 tahun mereka memerintah secara macam ni. Mereka masuk ke orang dalam penjara 5 tahun ni, masuk orang dalam penjara 10 tahun. Hanya kerana apa? Hanya kerana nak menutup mulut orang tu saja. Begitu juga sekarang ni yang kita nampak, mereka cuba juga untuk buat perkara yang sama sebagaimana mereka buat 64 tahun dulu. Mereka menyekat menyekat siaran berita, mereka menyekatnya news dan sebagainya. Dan ini yang jadi masalahnya tuan-tuan. Buatlah tapi cakap macam longkang je. Rakyat dah faham sangat. Fik ni cakap tak pakai otak tapi dia pakai lutut ya. Sebab dia bodoh. Sebab tu dia pakai lutut. Sebab tu saya kata dia sebab dia bodoh. Sekiranya dia cerdik, saya dah kata dah di peringkat awal, bukan saya cuma kod apa yang disebut oleh WHO dan saya kod apa yang disebut oleh pengarah dan saya kod orang kata apa yang disebut oleh mereka-mereka yang menolak vaksin untuk diberi kepada anak-anak mereka. Bukan kita create benda sendiri. Dan benda ni sebab dia bodoh, dia tak erti baca, sebab tu dia tak tahu. Sedangkan dalam tu terang-terang dia tulis bahawa eksperimen. Dia tulis itu eksperimental dan ujian. Dan hari ini sendiri keluar kat dalam surat khabar berkenaan dengan vaksin Sinovac yang baru hari ini. Baru hari ini dah berapa ribu dah orang, berapa juta dah orang yang ambil Sinovac. Baru hari ini dia menyebut bahawa Sinovac ini baru saja melepasi orang kata apa, garis berjaya untuk melawan dengan virus COVID-19 ni. So bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain? Macam saya sendiri tuan-tuan ambil Pfizer, ada member-member yang ambil AZ dan sebagainya. Bagaimana dengan mereka? So benda ni bukan perkara yang main-main dan benda ni harus dijawab oleh menteri-menteri hampa tu. Dia macam ni tuan, orang UMNO ni walaupun benda tu salah, mereka tetap juga nak mempertahankan. Dan benda ni melibatkan nyawa rakyat tuan-tuan. Hari ni rakyat mati 300 orang. Rakyat mati 300 orang lebih. Dah hampa kena bertanggungjawab. Hari ni hampa duk sambang tentang MOU apa kepala bapak, kepala haram jadah hampa. Rakyat mati tiap-tiap hari 300 orang. Berapa ramai tuan-tuan? Start daripada Ismail Sabri jadi Perdana Menteri sampai hari ni, tiap-tiap hari 300 orang rakyat Malaysia mati. Dah berapa ribu dah rakyat Malaysia mati? Dia tak mau bagi kita sebut sebab apa? Parti UMNO dia, mampu dengan hampa punya parti lah. Nyawa rakyat ni bukannya hampa nak jaga hampa punya parti hampa je. Nyawa rakyat lebih penting. Tiap-tiap hari rakyat mati 300. Kerajaan tak jawab. Hari ni bila ada ketakutan, tutup semua. Information berkaitan dengan COVID ni tutup semua. Lepas tu nak backup lagi. Ni lah bodoh punya manusia, akal tak ada. Kalau kena kat family hang mampu. Kalau kena kat family hang, aku tak panggil mati, panggil mampu. Kalau kena kat family hang mampu, baru hantar. Biar anak beranak hang mampu, adik-beradik hang mampu, mak bapak hang mampu, baru hang ada akal. Sebab law ni tak kena kat family hang. Family hang tak mampu, kena kat orang lain mati. Sebab tu hang tak ambil kira. Yang hantar UMNO, yang hantar Menteri Barisan Nasional. Cuba kena kat keluarga hang mampu belakang. Dan cuba kena kat anak beranak hang mampu, baru hang ada akal.
Hari ni tiap-tiap hari orang mati 300. Ni bini orang, suami orang, mak bapak orang, anak orang mati. Hang tak fikir sebab apa tak kena kat hang. Biar ni semua yang ada kat sini pakai doa bagi anak beranak dia mampu, bagi mak bapak dia mampu, baru dia adakai. Kalau tidak, dia tidak adakai. Dan kita nak tahu daripada jumlah kematian ni, itu yang saya sebut di peringkat awal yang mana mereka nak tahu. Daripada jumlah kematian ni, berapa yang telah menerima vaksin dan berapa yang tidak menerima vaksin. Sebab apa? Sebab benda ni berkaitan dengan apa yang nak dilaksanakan oleh kerajaan hari ni esok. Sebab esok kita nak buka SOP sepenuhnya. Nak bagi orang keluar dan sebagainya. Adakah kita nak bagi lebih ramai rakyat kita mati kat luar sana? Dan kita ni, saya sebut ni tentang sekolah. Adakah anak-anak kita yang mana tidak menerima vaksin, mereka tidak boleh pergi sekolah? Ini yang persoalan-persoalan yang kita nak timbulkan. Ada kaitan. Hari ni kita nak buat pelancongan, nak buka orang bagi pergi sana, pergi sini dan sebagainya. Time Muhyiddin 400 mati. Hasil apa? Paling tinggi semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin 176 kematian. Nak bohong apa? Orang boleh periksa statistik baik. Orang boleh tengok statistik berapa paling banyak angka kematian. Nak kencing apa? Sebab itulah sekarang ni hampa tutup angka kematian. Sebab hampa nak rakyat jadi bodoh. Hampa nak rakyat hanya dengar kepada hampa. Ini masalah pemimpin daripada UMNO. Daripada dulu sampailah ni, pemimpin hampa sama saja. Nak sekat pengetahuan rakyat. Nak bagi rakyat jadi bodoh. Sekat informasi rakyat. Sekat fakta kepada rakyat. Perkara ini telah dibuat oleh UMNO selama 64 tahun. Rakyat pun tahu perkara ini. Dan sebab itu yang kita marah sekarang ni. Sebab itu yang kita marah sekarang ni. Sebab itu yang kita marah sangat-sangat sekarang ni. Sebab itu ia kena bekalkan information ini. Kena bekalkan data-data ini. Supaya rakyat tahu. Hari ini berkaitan dengan kluster pun tidak ada. Berkaitan dengan kluster pun tidak ada. Kluster industri berapa. Kluster kilang berapa. Kluster community berapa. Ini dia nak biar rakyat keluar macam tu ya. Rakyat nak keluar mesti dia tahu tempat mana yang selamat untuk dia pergi, tempat mana yang tak selamat untuk dia pergi. So ini masalah hari ni. Kerajaan hari ni semata-mata nak bagi rakyat suka dalam masa yang sama nak bunuh rakyat. Nak bunuh rakyat hanya sekadar sentimen politik semata-mata. Kerajaan hari ini di bawah pimpinan Perdana Menteri daripada UMNO ini, mereka tidak ada agenda. Mereka hanya nak membebaskan. And mereka sekarang ni, dia main manipulation method. Dia bagi rakyat suka. Untuk apa? Supaya bila dia menangkan Zahid dan Najib, orang tidak akan lawan. Sebab apa? Rakyat boleh keluar main dan sebagainya. Dia tidak ada plan. Dia tidak ada plan. Masa Tan Sri jadi Perdana Menteri, dia suruh tutup semua. Dia suruh lockdown semua. Hari ini dia tak mau bagi lockdown semua. Sebab apa? Bila dia lockdown semua, angka kes akan turun. Tapi rakyat marah. Rakyat marah. Apabila rakyat marah, dia bebaskan Zahid dan dia bebaskan Najib. Maka rakyat akan menolak UMNO pada PRU15. Hari ini dia bebaskan Najib, dia bebaskan Zahid, dia buat macam mana? Dia bagi rakyat suka, bagi rakyat keluar. Tapi dalam masa yang sama, rakyat hilang nyawa. Rakyat mati, benda yang bahaya. Dia sanggup letak rakyat dalam kedudukan yang bahaya semata-mata untuk menyelamatkan pemimpin dengan parti dia. Ini kerja barua. Ini kerja barua. Sebab itu kita marah. Dan kita menentang benda ini dan sebagainya. Dan kita suruh, bukan kita suruh geng mereka jawab. Kita suruh menteri mereka jawab. Kita suruh menteri mereka jawab. Bukan kita suruh haram jadah ni semua jawab. Mereka bukan tahu apa. Mereka ni Jekkom. Mereka ni Jekkom, tuan-tuan. Mereka bukan tahu apa. Kita nak suruh menteri mereka yang ada knowledge tu yang jawab untuk kita. Sebab ni masa depan anak kita. Anak saya ada 4 orang. Dan anak-anak yang kat luar sana yang buat report tu ada berapa orang. Dan mereka ini nak pergi bersekolah, nak dapat ilmu. Dan mereka ini suatu hari nanti akan menjadi pemimpin di masa hadapan. Ataupun mereka ini akan, orang kata apa, akan menjadi seorang yang berjaya di masa hadapan. Dan ini adalah masa depan anak-anak kita. Dan mereka nak bunuh anak kita, kita nak biarkan tak? Kita nak biarkan, bagi anak kita pergi taman, bagi keluar, pergi main dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, angka kes meningkat. Dan ini yang kita marah dan sebagainya. Ini yang kita marah dan sebagainya. Dan perkara ini perlu dijawab oleh mereka, bukan perlu dijawab oleh mereka punya Jekkom. Dan perkara ini perlu dijawab oleh mereka secara terang kepada rakyat. Ini yang lebih baik, tuan-tuan. Hari ini
Tuan-tuan, rakyat nak makan ayam. Rakyat nak makan ayam pun tak boleh. Harga ayam cecah RM11 sekilo. Paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia, tuan-tuan, paling tinggi harga ayam RM9 yang sekilo. Zaman mereka RM11 sekilo, mereka tutup mulut. Mereka diam, tak kata apa. Mereka tak kata apa. Mereka duk kata parti mereka ni lah yang bagus. Dan Perdana Menteri mereka lah yang bagus. Dulu, tuan-tuan, kita naik waktu hari raya ni. Raya babi apa waktu lah ni? Raya babi apa time lah ni? Raya apa ni? Lah bulan berapa? Lah bulan apa? Raya Haram Jadah apa ni? Raya Cina kah? Raya puasa kah? Tak ada apa-apa tiba-tiba harga ayam naik RM11 sekilo. Mereka diam. Mereka diam tak kata apa. Tapi bila kena kat kita hari raya puasa dengan hari raya Cina dah memang lazim harga barang bangsa naik. Mereka hentam bagai nak mati. Hasut rakyat kata harga barang naik. And pi sana, pi sini, pi supermarket sana ambil gambar. Pi supermarket sini ambil gambar. Ni. Apa nama sekarang ni? Apa benda sekarang ni? Apa nama raya apa sekarang ni? Raya apa? Harga ayam RM11 sekilo. Rakyat terseksa. Rakyat dah lah hilang pendapatan. Harap daripada bantuan-bantuan kerajaan saja. Nak beli ayam RM11 sekilo. Mereka diam 1000 bahasa. Sebab apa? Sebab nak jaga parti mereka. Kita nak ke orang macam ni? Mereka bukan berpolitik untuk rakyat. Benda yang saya, tuan-tuan, parti saya ada dalam kerajaan tapi saya hentam juga. Sebab apa? Sebab kita berjuang untuk rakyat. Mereka berjuang untuk poket mereka sendiri. Mereka nak tutup kesilapan. Sebab apa? Sebab mereka nak rakyat suka. Oh, UMNO lah keramat. UMNO itu, UMNO ini macam-macam dan sebagainya. Mereka diam. Ketua Pemuda UMNO tak sebut apa. Syamri Haddad ni apa nama dia punya ketua penerangan Pemuda UMNO tak sebut apa. Sebelum jadi kerajaan dia kata apa? Kita kena bagi kepada rakyat sebulan RM1,000. Saya nak tanya tuan-tuan, mana janji mereka? Mana janji mereka? Mana sebulan RM1,000 kepada apa nama P40? Nak naikkan BKC. And anak muda dapat RM100 ni mana? Baruah ni mana? Baruah ni. Baruah ni mana? Anak muda dapat RM100 BKC hari tu dia kata nak dapat RM400.5. Mana baruah ni semua? Baruah ni semua hilang, tuan-tuan. Hilang. Mana ni kata apa? EPF nak bagi berapa? RM20,000. Mana pi baruah ni semua? Rakyat susah sebab mereka. Mereka hanya fikir apa benda? Hari ni, tuan-tuan, tiap-tiap hari dalam akhbar duk cerita tentang apa? Duk cerita tentang nak selamatkan pemimpin mereka. Zahid Hamidi, tuan-tuan, tangguh kes berapa? And bukan sekali dua, berbelas kali tangguh kes. Tiba-tiba, Zahid Hamidi terima duit tak salah hari ni. Zahid Hamidi terima duit tak salah sebab tu duit derma suruh bina masjid dekat Perak. Saya nak tanya, duit tu bina masjid tak? Duit tu bina tak masjid dengan rumah anak yatim? Bina tak bina? Dia walaupun orang bagi kat dia tu memang derma. Tetapi dia menggunakan atas kepentingan diri dia. Itu dia menyeleweng duit Yayasan Akal Budi. Tetapi hari ni, tuan-tuan, dia menangguh kes berjuta, orang kata apa, berpuluh kali menangguh kes. Sekarang ni apabila Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, boleh pergi mahkamah. Dan semua kes dia tiba-tiba tak bersalah. On derma, terima derma tak salah. And beli banglo kat adik dia tak salah. And dia bagi duit kat orang tu tak salah. And apa nama? Mas Toro tu. Mas Toro tu adalah orang yang mendapat kontrak. Orang kata apa? VLA. Yang dapat buat visa elektronik. Dan waktu itu Zahid adalah orang kata apa? Menteri Kementerian Dalam Negeri. Dia yang meluluskan visa elektronik ni kepada Mas Toro tu. Tetapi hari ni keluar berita, tak salah. Sebab apa? Duit Mas Toro bagi tu bukan rasuah. Duit tu Mas Toro bagi untuk orang kata apa? Untuk derma kepada rumah anak yatim. Walaupun Mas Toro tu selepas bagi duit tu dia dapat kerja tu. Nampak tak hari ni? Mereka hanya fokus untuk selamatkan pemimpin mereka. Nak manipulasi rakyat dan sebagainya. Mereka hanya fokus tu. Mereka bukan ada fokus untuk selamatkan rakyat. Rakyat hari ni bukan bodoh. Rakyat melihat apa yang berlaku hari ni. Kan? Tuan-tuan, apa nama ni sebelum ni? Ada yang mereka tanya berkenaan dengan kes Zahid hari ni.
Saya nak terang pada tuan-tuan, Mas Toro IT ni adalah orang yang dapat syarikat visa elektronik ni. Dia dapat ni, dan kita tahu hari ni lambakan warga asing ni main daripada siapa ni? Zahid Hamidi lah punca dia. Yang warga asing penuh kat dalam negara kita ni. Nepal, Bangladesh penuh kat dalam negara kita ni. Zahid Hamidi lah, dan syarikat yang terlibat tu adalah Mas Toro IT tu. IT Sdn Bhd tu. Tetapi hari ni, di dalam mahkamah peguam dia bagi tahu apa? Dan hari ni dia post kat FB. Dia kata duit tu adalah duit derma. Dan tidak ada perkaitan dengan kelulusan projek atas syarikat tu. Orang nak bagi 2 juta tuan-tuan. Nak bagi 2 juta macam tu je kak. Mestilah ada sebab dia bagi 2 juta tu. Dan dia syarikat yang tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Dia cuma dapat duit hasil daripada projek yang dia dapat tu. Macam mana dia boleh bagi 2 juta kat Zahid? Dekat situ kita dah tahu dah peguam dia nak pusing apa. Orang tiba-tiba nak bagi 2 juta macam tu saja. Mana ada manusia dalam dunia ni macam tu? Macam tu je. Kan? Bagi 2 juta. Bagi 2 juta untuk apa? Bina masjid dengan apa nama ni? Rumah anak yatim. Masjid dengan rumah anak yatim pun dekat mana? Bagi tahu nama masjid tu. Yang kata Masjid Zahid Hamidi. Tuan-tuan, sebab tu saya kata mereka hari ni hanya nak memanipulasi rakyat saja. Nak abang kata Zahid ni orang bagus. Nak Zahid bina masjid. Masjid apa nama? Sebelum ni SPRM dah siasat dah. Tak ada apa pun yang dia bina untuk kebajikan. Masjid tak ada. Rumah anak yatim tak ada. Sekiranya sekarang ni ada. Apa nama masjid tu? Kita nak pergi sembayang lah masjid tu. Nama apa masjid tu? Masjid Zahid Hamidi. Dekat mana? Dekat mana masjid tu? Madrasah tu dekat mana? Janganlah tipu rakyat. Rakyat bukan bodoh. Rakyat bukan bodoh. Dan hari ni mereka hanya fokus. Nak selamatkan Zahid dengan Najib ni saja semata-mata. Ini rakyat jangan lupa tuan-tuan. Rakyat jangan lupa. Beli banglo untuk buat surau. Tuan-tuan tahu tak banglo tu tang mana? Tuan-tuan tahu tak banglo tu tang mana? Saya nak cerita kat tuan-tuan ni. Yang banglo dia beli tu. Banglo dia beli tu dekat rumah Fizo Omar tu. Dekat rumah Fizo Omar. Kat rumah Anwar Ibrahim dulu. Dekat Country Heights tu. Banglo tu nak buat surau apa lancar ya? Minta maaf tuan. Banglo tu nak buat surau apa benda ya? 2 biji banglo tu. Dekat dalam tu pun ada masjid dah. Nak buat surau tahu mana? Ada orang beli banglo nak pergi buat surau? Lawak ada di situ. 2 unit banglo dia beli. Dan kita nak tanya, apa progres surau tu? Jadi tak surau? Jadi tak surau? Tak jadi surau, tetap rumah juga. Tempat, dah kita memang rakyat tak bodoh. Tempat dia beli tu memang tempat untuk dia bagi kepada adik dia banglo tu. Itu saja. Dan so dia boleh manipulate lah kata nak buat surau. Kalau betul nak buat surau, tunjuklah kepada rakyat jadi surau. Surau tu nama apa? Surau tu nama apa? Surau Al-Zahid Hamidi. Tunjuklah surau tu. Tapi sekarang ni bila kita pergi melawat, banglo juga. Bukan jadi surau. Tak ada surau pun di situ. Cuma klaim. Mereka ni cuma klaim nak tipu rakyat. Macam ke Ihsanuddin pun. Sama lah juga. Dia kata pulang duit. Mana bukti pulang duit? Mana bukti yang dia pulang balik tanah dan sebagainya? Tidak ada bukti. Dan rakan kita cek. Tanah yang dia terima tu masih atas nama dia juga. Masih atas nama dia juga. So macam mana? Ini yang kita timbulkan persoalan. Hari ni kena tunjuk bukti. Rakyat nak tengok bukti. Pulang duit. Tunjuk Zahid pulang duit. Buat cek besar-besar. Dia pulang semula duit. Dia pulang tanah. Bukti grant telah dipindah semula kepada Felda. Baru ada bukti. Ni bukti apa pun tak ada. Tiba-tiba abang kata pulang. Macam ni juga. Kes ni pun. Jap yang bodoh tak dimasukkan orang nak derma. Tak dimasuk orang nak derma 2 juta. Tak bukan saya kata ni. Duk ratik Zahid pula. Dulu Najib. Amno memang lancar Fik. Terbaik kau yang tipu rakyat Fik. Orang nak bunuh diri boleh engkau. Dan memang betul pun. Memang orang tu dah duduk kat dia nak bunuh diri. Saya dah hantar dia masuk hospital dan sebagainya. Report semua ada. Saya nak tipu apa? Abang boleh lah. Bukan ada orang nak call abang. Tu masalahnya. Orang tak call bang. Bantuan pun dia tak pernah buat. Dia bukan pernah turun dengan rakyat. Orang bukan kenal dia. Macam mana orang nak call dia? Fitnah tak mana? Rakyat bukan bodoh. Fitnah tak mana? Tuan-tuan, kita boleh bandingkan laporan dahulu dengan laporan sekarang. Kenapa 2018 sebelum Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, Zahid semua kes dia salah guna kuasa,
memanipulasikan yayasan akal budi untuk kepentingan diri, membayang gangster 2 juta, beli hotel dan sebagainya. Kenapa bila tukar saja Perdana Menteri, berubah dia punya fakta kes dia? Kenapa? Kenapa benda tu berlaku? Teranglah kepada rakyat. Fitnah apa? Apa yang mereka akan bagi tahu? Bila Ismail duduk kat situ, maka benda ni akan telus. Maka benda ni lah yang sebenar-benarnya. Sebelum tu, kes ni berjalan daripada 2018 sampai sekarang ni 2021. Berapa tahun? 18, 19. Ni 4 tahun. 4 tahun kes tu, fakta kes dia sama. Tiba-tiba Ismail Sabri baru je jadi Perdana Menteri, tukar dah fakta kes. Lepas tu nak kata apa? Fitnah. Inilah kerja hampa. Kerja hampa daripada dulu. Sejarah membuktikan bahawa parti UMNO tidak pernah menghormati perkara 8 di dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Parti UMNO tak pernah menghormati perlembagaan. Ini terang dan jelas. Dalam sejarah, tuan-tuan boleh baca buku Dr. Dayan Ayana Hamid Shah. Tuan-tuan boleh baca buku Kapal Singh. Ada terang semua tentang perangai mereka. Macam mana mereka memanipulasi undang-undang. Macam mana mereka sumbat orang masuk ISA. Macam mana mereka menggunakan ordinan darurat untuk menindas rakyat. Macam mana mereka menyekat orang kata suara rakyat. Macam mana mereka menyekat informasi, informasi kepada rakyat. Semua ni sejarah. Rakyat dah tahu perangai hampa. Hampa nak tipu apa? Bila hampa duduk bila hampa ada kuasa, hampa akan menggunakan undang-undang itu untuk memastikan hampa lah baik. Hampa tidak akan kena tindakan undang-undang dan sebagainya. Ini sejarah. 64 tahun. Terbukti, dibukukan. Berapa banyak buku sejarah. Tuan-tuan boleh baca buku yang dikeluarkan oleh H.P. Lee berkaitan dengan konflik perlembagaan yang berkaitan dengan menurunkan kuasa Raja-Raja Melayu. UMNO juga buat. Yang menidakkan kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu. UMNO juga buat. Semua mereka buat. Start daripada tahun 1966 sampailah ke 2018. Apa yang mereka tak gunakan undang-undang untuk kepentingan diri mereka. Macam tu juga dengan kes Hamri. Di dalam kes Hamri melawan dengan Nizar. Sedangkan selama ni negara kita menggunakan rujukan kes Stephen. Apabila nak membuktikan seseorang menteri besar itu sah ataupun tidak sah, mestilah dibuktikan kat dalam DUN, Dewan Undangan Negeri. So bila mai je dekat 2009, masa zaman Najib, masa tu Nizar lawan dengan Zamri. Tiba-tiba pula boleh tukar menteri besar di luar daripada DUN. So benda ni semua zaman mereka. Mereka yang ubah perlembagaan untuk orang kata kepentingan diri sendiri. Mereka yang ubah undang-undang untuk menyelamatkan diri mereka dan sebagainya. Zaman Najib meluluskan penal kod 2331A. Untuk apa? Untuk menyekat penjawat awam membuat laporan kepada SPRM berkenaan dengan orang kata penyalahgunaan kuasa masa zaman Najib. Dan sesiapa yang membocorkan dokumen kerajaan boleh dipenjara 2 tahun ataupun didenda sebanyak 1 million ringgit. Tu zaman Najib. Denda 1 juta. Bukan denda 10,000. Denda 1 juta. Sekiranya dia mengetahui tentang PMO ataupun Najib menyalahgunakan kuasa. Dia menerima dokumen tu, kemudiannya dia pergi buat laporan kepada SPRM. Maka dekat situ dia boleh kena cas. Dia telah pun mendedahkan dokumen rahsia kerajaan. Maka dia boleh kena penjara 2 tahun ataupun dia boleh kena denda sebanyak 1 juta ringgit. Bukan 10,000, bukan 50,000, 1 juta tuan-tuan. Nak menyekat suara rakyat. Semua ni kita tahu. Semua ni dibuat oleh mereka. Dan benda ini ternyata di dalam orang kata sejarah pemerintahan mereka. Sebab tu rakyat tolak mereka. Dan rakyat hari ni kena guna otak mereka. Bila tibanya masa PRU15, rakyat kena pastikan bahawa kena benam sungguh-sungguh. Sebelum ini kesilapan rakyat apa benda? Kesilapan rakyat adalah kerana meninggalkan 42 kerusi untuk mereka hidup. Inilah kesilapan rakyat. Sepatutnya rakyat kena benamkan dia tidak ada kerusi langsung. Macam yang berlaku di Indonesia. Macam yang berlaku di India. Macam yang berlaku di Jepun.
Kan? Mereka hilang tu. Bila mereka hilang tu, maka mereka akan terkubur selama-lamanya. Kesilapan rakyat adalah meninggalkan kepada mereka 42 kursi. Apabila meninggalkan kepada 42 kursi, kan, maka inilah yang berlaku kat dalam negara kita sekarang. Kan, berlakunya orang kata apa? Konflik politik, kan, berlakunya penyalahgunaan kuasa melibatkan mahkamah dan sebagainya. Ingat, PRU 15 jangan tinggal walaupun satu kursi kepada mereka. Okey tuan-tuan, saya nak buka untuk berbisi dengan saya tuan-tuan. Yang mana nak bisi boleh bisi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, mana nak bisi boleh bisi ya. BN penerima katak pertama, ya betul. Mereka buat apa boleh semua. Orang lain buat tak boleh. Said Bob. Okay, Abang Said Bob dia nak bersama dengan saya malam ni. Mungkin malam ni kita hadkan 5 orang untuk BC ya. Kencing lah, yang bodoh boleh percaya. Yang tak baca sejarah, yang tak baca buku boleh kena game dengan mereka lah. Tapi siapa yang baca sejarah, yang baca buku, dia akan tahu siapa mereka ni. And Fik soalan, adakah harapan Zahid Najib Maslan bebas daripada tuduhan mahkamah? Ya betul. And kepada fakta-fakta kes, kita melihat kepada apa yang dilaporkan oleh akhbar dan sebagainya. Memang kita nampak Ismail Sabri sekarang ni tengah di dalam percubaan untuk membebaskan pemimpin mereka di dalam orang kata apa, untuk membebaskan pemimpin dia daripada kes-kes di mahkamah. Dan sekiranya tuan-tuan nak tahu secara terang, senang je tuan-tuan. Zaman sekarang ni berita semua boleh diakses menggunakan telefon. So boleh set date. Sekarang ni bila tuan-tuan search kat telefon, letak di situ 2018 hingga 2020. Baca sendiri fakta kes. Baca sendiri fakta kes Zahid Hamidi. Dan bandingkan dengan kenyataan sekarang ni, baru tuan-tuan tahu. Macam tu juga dalam kes Ihsanuddin tuan-tuan. Telah pun SPRM telah pun memanggil 19 orang witnesses. Tetapi dia punya kes dia dibuang. Ini yang kita rakyat marah dan sebagainya. UMNO je pun Fik. Maidin MJ. Kali ini kita bagi mereka kubur tanpa nisan. Assalamualaikum. 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 Abang Abdul Wahid. Kita dah kena water cannon dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fik. Ya abang, teruskan. Oh, banyak kali cuba, Fik. Susah mau dapat ni. Abang, teruskan. Okey, Fik. Saya duduk tengok hari ni, Fik. Kita tengok Malaysia hari ni. Saya nak cakap satu je, Fik. Dari PRU ke PRU ni, kita boleh nampak sekarang. Rakyat dah jelas tolak dia, Fik. Kita tengok hari ni di Selangor hari ni, Kang. Berapa penggar dah hari ni? UMNO dah jadi pembangkang. Mana boleh dapat ambil lagi? Kita tengok undi semua orang Melayu ni makin lama makin tolak, Fik. Saya kat Terengganu hari ni. Tengok dulu 2004, tahun 99, PAS Perintah Negeri Terengganu. Waktu tu orang semua tak nak dekat PAS. Kalau orang Terengganu cakap, bubuh pokok pisang boleh menang waktu tu. Tetapi paling banyak undi dapat dekat saya ni 800 undi je, Fik. Masuk penggar kedua, turun 600. Penggar ketiga, terus tolak rakyat. Lepas tu, PAS ambil balik. Macam mana dia kata ni UMNO masih di hati rakyat? Hari ni memang hari-hari kita tengok hari ni. Di Kelantan, sampai sudah pun tak dapat ambil. Di Penang, tetap juga mereka UMNO. Di Johor ini tempat tertubuhnya UMNO hari ni, Kang. 57 kursi DUN. Sebab apa? Saya lupa lah. UMNO dapat berapa sekarang? Siapa yang kata hari ni UMNO diterima rakyat hari ni? Saya ingat 3-4 kali PRU lah, Fik.
memang undi dia makin menurun. Dan ini trend pengundi hari ini memang tolak rakyat, tolak UMNO. Dan saya yakin pada PRU 15 nanti, UMNO ni saya ingat tak ada lah. Tak ada lah. Memang hancur dah UMNO untuk kali ni. Yang tu kita betul cakap ini sebab tak lagi. hari ni Ha. mereka punya akal umbi yang duk sembang kemas sangat ni. Sebab apa? Ha. Banyaknya mereka ni daripada Perak dengan Pahang. So ini yang kita tahu. UMNO hari ni cuma ada 2 negeri. Dia cuma ada Pahang dengan Perak saja. Yang lain dia Ya, hilang. betul. Yang lain tak ada dah. Perlis tak ada. Kedah UMNO nak ambil semua. Tak boleh. Orang Perak Kedah tu, tolak Fik. dia dah. Dekat mana Perak lagi yang nak ambil? dapat Pulau tu Pinang. sebab dia orang makan katak. Apa dia? Perak dia dapat balik negeri sebab dia makan gulai katak. Betul Dia ya? dah makan gulai katak awal lagi dah. Sekarang nak buat akta lompat katak apa dia. Dia buat semua okey tapi kita orang buat dia salahkan kita. Hari ni tengok MOU hari ni kan. MOU ni nak selamatkan kerajaan yang ada hari ni. Betul macam Safiq cakap tadi. Apa dia punya SOP ni. Mana ada update hari ni. Langsung tak bagi tahu. Rakyat lepas biasa macam tu aja. Kalau dulu separuh masak lah, seorang-seorang kuku lah. Inilah Najib Razak sebenarnya. Dulu semua tak betul, semua salah. Sekarang kita tengok apa dia orang buat. Saya rasa tak lebih sama macam dulu juga. Dan saya rasa dia lebih gagal lagi hari ni. Tetapi nak buat macam mana? Kalau kita tak bagi dia hari ni, dapat dekat DAP, PH mentah hari ni. Lagi teruk. Dan Mir Yassin terpaksa korbankan prinsip dia kerana nak menyelamatkan Malaysia daripada diperintah oleh DAP. Ini rakyat perlu tahu. Kan? Jadi, lepas tu, dalam soal ni, ya. Lepas tu hari ni UMNO yang pergi sign dengan komunis ni semua. Betul lah dia kata sebab dia tu cikgu dia. Kan? Tu cikgu dia dah berlaku jelas hari ni. Sebab tu hari ni, dia tak boleh sembunyi lagi. Ini terpaksa. Dan rakyat dari hari ke hari dia orang menilai. Dan saya tahu hari ni dia cabar kita. Berapa kita ada kaum B, berapa kita. Saya cabar UMNO ni update status keahlian tu sekali tengok mana-mana bahagian. Kenapa tidak berani nak update? Yang mati 18 tahun masih ada keahlian. Saya UMNO 20 tahun lah. Saya bukan tidak berjawatan. Saya berjawatan dalam UMNO. Macam-macam jawatan saya pegang. Dia nak tipu apa sekarang? Di Terengganu, duit berapa banyak disakau bakti dan remaja. Cuma dulu, diorang semua tutup kes semua. Masih mau cakap apa lagi? Kita tunggu PRU, kita akan dedah segala-galanya. Saya cukup meluak lah tengok hari ni, Fik. Betul lah. Memang saya tak tahu nak cakap lah. Sebab tempat saya sekarang, dia orang cabar saya. Saya yang buat PBN sini. Di bahagian konon saya buat PBN hari ni. Daripada kosong, Fik, saya buat hari ni. Dan hari ni kita boleh jaya ni. Tubuh hampir 12 cawangan hari ni. Baru setahun lebih baru. Bagaimana dia orang cakap boleh tolak? Kita cakap ini fakta jelas. Orang tahu saya sini. Jadi, yang ni kita nak tengok. jelas. Yang ni kita nak jelaskan kepada rakyat lah tuan. Bila kita nak tubuhkan cawangan PPBM ni, kita kena ada mesyuarat yang orang kata apa? Yang cukup kuota dia 30 orang kena cukup. UMNO tak perlu. Tak perlu. Muat dalam kereta, Fi. Curi sana pun nama, curi sini pun sana. Dia buka cawangan dia. Bukan ada UMNO. orang tak ada pun. UMNO dulu mesyuarat dalam kereta. Isi borang mesyuarat dalam kereta. Saya tahu. Nak tipu apa? Mesyuarat dalam kereta, mesyuarat kat kedai kopi. Saya tahu. Ini mainan saya dulu. Tetapi UMNO hari ni nak buat pemilihan, kena sign seorang-seorang. Mari. Betul senarai keahlian ada nak buat pemilihan. Cukup complicated sekali. Apa yang Bersatu buat hari ni. Jadi hari ni, kita dah lama duduk dalam ni. Kita tahu, Fi. Jangan nak tipu kita punya lah. Kita tahu hari ni jelas bahawa hari ni, kita tengok fakta hari ni bahawa kita baru ni calung diri negara ni ibarat kalau kita cakap setakat tangkap muak je lah kan. Tetapi kita dapat 1000 lebih undi. Tak ada apa-apa, kosong. Tak ada apa buat kerja pun. Sekarang kita dah tubuh cawangan dan kita dah harga kombi. Dan saya cabar dia orang ni update status keahlian sekali nak tengok. Berapa juta yang ada sekarang yang tinggal sekarang. Yang mati 18 tahun pun masih ada wujud sebagai ahli. Ya UMNO kena sedar ini. Jangan cakap nak cakap. Cakap boleh cakap semua, Fik. Saya duk tengok hari ni. Di Johor sendiri hari ni. Tempat lahir UMNO pun. UMNO boleh tumbang. Tidak mustahil kali ni, Fik. Dia orang kalau tinggal pun saya rasa. Mungkin tak banyak lah. Apalagi kita tengok hari ni disabitkan dengan kluster mahkamah hari ni. Rakyat semua melihat hari ni. Orang meluak tengok dengan kerakusan kuasa yang ada hari ni. Orang cukup meluak tengok. Kuasa dengan rakusnya
Kau kerja sampai mati pun tak dapat lah duit macam tu. Walaupun kau menteri, duit tu daripada mana? Kalau bukan hasil rasuah. Kan? Ratusan juta kau nak ambil kat mana, Fik? Kau kerjalah sampai mati sekalipun, kau jadi Perdana Menteri pun, tak akan dapatnya lah. So, naknya duit tu daripada mana? Sumber halal ke haram? Kan? Apa lagi yang kita perlu pertahankan? Dulu sebelum PRU14, KJ pernah cakap dan semua pimpinan UMNO di meningkat bahagian desak supaya Najib turun sebab dia tahu UMNO akan kalah. Kenapa hari ini semua diam? Kebanyakan sebilangan besarnya bahawa pimpinan UMNO ni desak Najib supaya turun dan letak jawatan sebab dia sedar bahawa UMNO akan kalah. Betul tuan, surat tu ada kat saya. Surat tu ada kat saya sebab tu dia pun tak boleh tipu saya. Surat tu Sebab telah pun disahkan oleh Najib Razak sendiri. Dan dia panggil sebagai penggantian lama. Semua menteri UMNO sign surat bersetuju bahawa Najib Razak salah laku dalam mentadbir negara. Tiba-tiba dia berkata, oh semua ni fitnah. Sedangkan surat tu dia pun yang buat. Surat tu ada kat saya. Sampai lah ni tu ada kat saya surat tu. Tiba PRU 15 nanti saya nak bawa surat tu. Saya nak tanya. Kalau betul Najib ni betul, kenapa dulu Ashraf Wajdi sign? Kan? Semualah. Semua Rizal American, semua sign. Yang mengatakan Najib ni menyalahgunakan kuasa. Termasuk Zahid Hamidi. Tiba-tiba sekarang dia kata, oh pendakwaan terpilih. Pendakwaan berpolitik dan sebagainya. Macam mana tu? Tak, sekarang jelas, Fik. Sudah jelas. Sebab sebelum PRU tu hari, dia orang beria minta supaya Najib turun daripada jawatan dia. Turun. Sebab dia nampak sudah kalah. Tak? Jadi sekarang dia orang nak tutup bukti tak? Ini seumpama kita boleh katakan menegakkan benang basah. Dan orang sudah menilai bukan kita orang pengundi atas pagar. Tapi pimpinan-pimpinan tertinggi UMNO sendiri pun sedar akan perkara ini. So nak sembunyi apa sebenarnya? Apa yang perlu disembunyikan lagi sekarang? Saya yakin dan percayalah, Fi. Saya cukup yakin dan percaya kalau inilah mood pengundi, kita tengok berdasarkan fakta. Undi kalau kira per hit kan, rakyat Malaysia dah lama dah UMNO jatuh, Fi. Betul tak? Kalau kita counting per hit punya, dah lama dah jatuh, Fi. Dan kita tengok baru ni, di Dun saya sendiri pun tak pernah berlaku, Fi. Paling menang pun kalau UMNO 600, 800. Tetapi baru ni 2717 kalah, Fi. Berarti semua orang tolak hari ni. Kita bukan orang tak pernah politik. Saya bekas esko pemuda pun ada dalam UMNO bahagian. Jadi saya ni 20 tahun. Kalau setakat ketua cawangan tu 20 tahun saya pegang, Fi. Tak pernah kalah ni, bukan nak sembang. Dan UMNO tak pernah kalah. Tetapi kali ni saya dah terasa UMNO bukan lagi sebuah wadah perjuangan hari ni. Pemimpin-pemimpin UMNO ni guna ni semua untuk mengkayakan diri dia dan kroni-kroni. Tengok pun ni, cluster projek pun ni kan. Banyak cluster projek. Tapi masih diam sampai sekarang. Ini adalah satu pengkhianatan kepada kontraktor-kontraktor yang lain yang cuba nak cari makan. Tapi adakah kita sedar? Yang sokong ni tolonglah buka mata sikit. Ini jelas berlaku. Wujudnya syarikat-syarikat yang tuan pun tak ada, siapa pun punya pun kita pun tak tahu. Tapi dia orang ni masa tu diam je. Sebab dia dah makan rasuah. Itulah Bik saya nak cakap, Bik. Betul. Sebab kita sekarang tengok apa lagi hari ni sudah termeterai Perikatan Nasional di peringkat negeri Terengganu hari ni, di peringkat negeri sampai ke bahagian dah pun diarah supaya kita buat mesyuarat apa semua. Dan ini orang-orang cerdik pandai dia melihat satu perubahan pemikiran yang baru, ada yang baru untuk mentadbir negara ni dekat negeri. Jadi apa lagi ni orang boleh cakap bahawa sudah termeterai. MN tidak didaftarkan. Yang masih mengharapkan PAS dengan UMNO ni saya rasa omong kosong je. Nak cakap saja je boleh lah saya rasa. Sebab belum didaftarkan. Yang PN dah jelas dah didaftarkan. Dan hari ni keluar kenyataan, newspaper hari ni keluar kenyataan bahawa Barisan Nasional logo dia masih relevan. Maknanya hari ni mereka bukan nak pergi atas Muafakat Nasional. Dia pun nak pergi atas Barisan Nasional. Ini kita dah nampak jelas dah. Barisan Nasional boleh bubur lah logo dia kali ni. Tapi saya yakin Terengganu tak akan menang je lah. Terengganu tak akan menang. Walaupun dia orang cakap PAS banyak masalah. Tapi saya tahu. Saya lama dalam politik juga kan. Yang lagi adalah kecil, sebilangan kecil. Tapi kita dah topak balik dengan keahlian PBN hari ni yang ada dekat kita di Terengganu ini. Negeri Terengganu sekarang, setiap bahagian semua sudah ada, sudah wujud semua sekali. Dia orang tak boleh nafi. Kita cuma tak bagi tahu saja. Kita yang buat, kita tahulah hari ni. Semua bahagian dah ready semua. Semua jentera sudah ready semua. Walaupun kita tak ramai.
Tapi kita dah ada semua jentera ni semua. Dia orang cakap kita tak ada ahli, tak ada apa. Ini dia orang nak cakap je lah. Tapi kita yang buat, kita tahulah ini kerja kita gini. Kita bukan baru dalam politik, kan. Jadi dia orang hari ni, saya harap mana hari ni rakyat boleh tengok lah hari ni. Sebab kita, kalau kita Google tengok hari ni, keputusan PRU di mana-mana sekalipun hari ni, mana ada trend mengundi ni, pengundi ni yang undi UMNO ni mencanak naik. Cuba cek tengok. Ada Betul. Cuba. Yang tu Cuba saya cek nampak tengok. betul. 3-4 PRU, cuba cek tengok. Ada tak undi kita orang Melayu ni bagi sokongan solid kepada UMNO? Cuba cek tengok. Bahkan dari PRU makin menurun. Dan paling ketara saya tengok baru ni di Johor dan juga di peringkat persekutuan. Kan? Lenggong sebelum ni yang duk kemas apa, yang duk hentam apa yang awak keluar kenyataan bolehkah Perikatan Nasional menang PRU 15. Lenggong ni jumlah pengundi Parlimen Lenggong ni 29,000. 29,000 tak banyak. Semua tempat lain besar. Tempat lain Parlimen 80,000, 90,000 orang. Lenggong ni hanya 29,000. 29,000 pun dia menang. Berapa ribu undi? 12,000 saja dia menang. 42% saja dia boleh menang undi. Macam tu kita nak kata UMNO kuat yang dia duk kemas, yang duk bagi tahu kata apa nama ni, apa nama orang kata apa dekat apa nama dekat Lenggong ni bersatu, hidup orang kata apa? Hidup segan mati tak mau dan sebagainya. Dia ni seorang menteri. Seorang menteri dan orang lama dekat Lenggong tu. Daripada 29,000 orang di Parlimen Lenggong pun dia tak boleh nak dapat 18,000 ataupun 20,000. 12,000 ya, memalukan. Itu pun sembang lebih ya, tuan. Tengok. Sekarang, Bik. Khalid Nordin. Kalah berapa belas ribu pun ni? Khalid Nordin. Kalah berapa belas ribu pun. Cuba cek tengok. Lagi mau sembang. Bertanding dua lah. Dong satu, Parlimen satu. Semua kalah. Kan dia duk fikir nak bertanding dekat mana sekarang. Kalau belas ribu kau boleh kalah. Untuk kali ni, sorry to say lah. Say goodbye lah untuk awak punya. Tak ada tempat lagi dah. Tak ada lagi mau sembang. MKT. Bukan ahli Parlimen pun. Hari ni dia cakap hari ni no DAP, no Anwar ni semua mengarut semualah. Dia tak ada tempat lagi dah. Dia terpaksa pergi dengan DAP hari ni. Kita kena sedar hari ni. Dia cuba mengaburi mata kita je hari ni. Dalam diam dia misteri. Sebab hari ni PBN dia tolak. Pasti tak mungkin bersama dengan dia. Tengok gabungan. Tinggal berapa yang Safiq selalu cakap gabungan dalam Barisan Nasional dulu ada berapa belas parti. Sekarang ada berapa parti. Dulu dia mengharapkan dari Sabah dan Sarawak top up dekat sini baru boleh bentuk kerajaan. Sekarang Sabah dan Sarawak sudah berubah. Kita dah nampak jelas itu hari PRN Sabah itu hari. Kan? Ini jelas pada saya, ini jelas, ini fakta sebenarnya. Dan sayang hari ni kita Sarawak kena tangguh sebab COVID. Kalau tak kita boleh tengok hari ni bagaimana dia punya petunjuk hari ni. Bahawa UMNO boleh diterima oleh masyarakat Sarawak ataupun tidak. Ini. Dan saya cuba yakin. Betul. Yang kes naik apa nama kat awak pun saya rasa mungkin ada sebab faktor nak ngelak daripada pilihan raya lah kot. Takut. Mungkin kot. Takut tak. Sebab kalau dia buat, kita boleh tengok, saya cakap tu terang. Dulu Barisan Nasional ni bukan saya sebut, banyak profesor kan, antaranya Junaidi Awang Besar dan sebagainya. Mereka dah buat keluar tesis dan sebagainya. UMNO boleh menang kan, kerana 18 komponen dia. Dan mereka ada safe deposit dekat Borneo. Itu yang punca mereka boleh menang. Kan, kalau nak kira Semenanjung, mereka tak boleh. Selalunya Semenanjung UMNO boleh pilih 80-90 kursi je. Yang lebih-lebih tu main daripada Borneo semua. So hari ni Borneo dah keluar. Mereka sendiri. Dan hari Barisan Nasional cuma ada UMNO, MIC dengan MCA saja. Adakah MIC dengan MCA boleh pergi kepada Borneo? Dia tak boleh pergi. So PRU 15 kita sendiri boleh lihat sendiri UMNO terbenam. Confirm terbenam. Saya boleh katalah terbenam ni Pak. Sebab tu yang mereka duduk terhegeh-hegeh nak main duduk dengan Perikatan Nasional. Sedangkan dia tubuh kerajaan hari ni pun yang dia duduk belagak lebih, dia tubuh kerajaan hari ni kursi dia berapa? Kursi dia 42 kursi saja. Perikatan Nasional tak paling besar kursi. Hari ni sebab tu saya cakap ini. Tan Sri Mulyani ni dia berjiwa besar sebenarnya. Dia sanggup korbankan diri dia kan untuk selamatkan negara hari ni. Kita kena sedar hari ni bahawa ini yang berlaku. Kalau nak harapkan kursi dia 41 kursi apa yang ada Fiq, tak cukup, tak boleh tubuh pun. Jadi tak payahlah nak jadi bos besar lagi. Patutnya muhasabah dirilah orang UMNO ni.
Kang, tengok macam Najib apa semua hari ni. Kenapa hari ni tak bercakap? Ashraf Wajidi, macam Syafiq cakap tadi 10K. Ailistari lah, Aisina lah, apalah semua bantuan. Kenapa sekarang diam? Rakyat menunggu hari ni. Dan BKC ni bukan semua yang layak dapat. Sistem online ni sekarang tak nak cek. Bila kita daftar, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Dan berapa ramai yang merana. Saya tahu sebab saya dulu pernah jadi ketua kampung dan sekarang pun macam tu juga. Saya masih buat kerja macam tu. Saya tahu bukan semua yang dapat lah. So, apa benda lagi ni? Apa yang kau sembang ni? Nak sembang apa sebenarnya? Rakyat sedang ternanti-nanti. Rakyat sedang tertunggu hari ni. Dan hari ni kalau PRU saya cukup yakin hari ni UMNO bungkus lah. Bukan cakap omong kosong. Ini adalah fakta. Yang salah satu saya tengok hari ni jelas bahawa tengok di Borneo. Nak perintah Malaysia nak dapatkan jadi kerajaan kena ambil daripada Borneo. Satu. Yang kita tengok hari ni. Yang kedua. Kalau di Johor tempat lahir UMNO sendiri pun boleh bungkus. Tempat situ ke Johor ni memang UMNO lah ke Rafiq kan. Tapi sekarang boleh bungkus. Tengok bagaimana dengan Negeri Sembilan. Tengok bagaimana dengan Melaka sekarang. Tak ada. Cubalah tengok fakta sikit. Jangan nak mengaruk, merabang, nak berbasar. Dan saya cukup yakin. Saya sependapat dengan Rafiq. Saya setuju. Bahawa untuk kali ni tak ada tempat lagi pada UMNO sebenarnya. Saya cukup yakin. Okey tuan. Apa nama ni saya nak bagi peluang online lah tuan. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih. Apa nama ni? Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terbaik ketua bahagian kita daripada Terengganu keyakinan yang penting kita yakin kita boleh ni Okey Datuk Nordin. Datuk Nordin masih di sini Tok. Saya nak dengar pandangan daripada Datuk Nordin Visi lah dengan geng orang UMNO dah. Hampa tak mau masuk, saya buka visi, hampa tak mau masuk. Tu masalah hampa. Kalau hampa nak masuk, boleh masuk ya. Tekan je nak masuk. Tapi masalah hampa tak mau masuk. Bukan saya milih ke apa. Tak ada. Hampa tak request. Masalahnya hampa duduk sibuk kat dalam komen ni. Bila suruh naik, hampa tak berani naik. Suruh hampa naik, hampa tak berani naik. Tekan butang visi, hampa naik di atas. Tapi hampa tak berani naik. Itu masalah dia. Lepas tu duduk abang kata kita tak mau bagi hampa naik. Noh Hamizan. Ni saya add ni. Saya tak kenal ni. Ni first time masuk BC kan saya. Mana Tok Nadine kita? Kita bungkui macam nasi kandak kuah lebih bendi dua. Suruh orang ambil BC lah. Betul ya. Suruh set-set dia BC kan kita. Baru betul tapi set dia tak berani nak BC kan kita. Tapi saya bagi tahu macam nilah tuan. Rakyat di bawah memang tolak mereka. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Bukan saya nak kata tuan-tuan boleh turun, boleh tengok sendiri. Rakyat dah tak mau dah daripada hari. Rakyat sekarang ni dah guna otak dah. Ni Datuk Nordin masuk tuan-tuan. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Hangat hari ni. Hangat. Hangat dan juga confused. Semua orang confused hari ni. Ya. So sebenarnya tak mau cerita banyak, nak tanya Syafiq kot. Syafiq tahu. Nak tanya tu apakah beneran pemimpin bersatu ni berkenaan dengan MOU ni. Itu saja soalan saya tanya hari ni. Kalau ikutkan saya ada tengok lah Datuk Wan Saiful Wanjan dia ada buat sesi dengan Profesor Rizwan T. Abdullah. Saya tengok di situ dia punya video tu dia punya Datuk Wan Saiful sekarang ni untuk makluman dia ada buat sekarang ni bicara Wan Saiful 30 minit. So apa nama orang kata apa dia ada terang-terangkanlah berkenaan dengan isu semasa. So yang saya tengok yang latest ni adalah berkenaan dia dengan Prof Rizwan T Abdullah lah, dia berbincangkan berkenaan dengan tukar kerajaan. Walaupun kita nampak video tu sebagai seolah-olah meninggalkan orang kata apa persoalan kepada rakyat. Sebab hari ni kita tengok kalau ikutkan daripada daripada sudut kefahaman sendirilah Datuk kalau daripada sudut apa yang saya lihat daripada apa yang Datuk Wan buat video tu saya nampak dia seseolah dia tanya kepada rakyat, adakah rakyat setuju untuk tukar kerajaan hari ni? Jadi kebanyakan video yang mereka ambil adalah rakyat tak setujulah.
kan, untuk menukar kerajaan hari ini kan, di dalam waktu ini. Yang tu yang saya nampaklah penjelasan daripada dalam video tu. Saya nampak di situ seseolah macam saya nampak sentimen di situ seolah macam apa-apa pun yang kita nak buat adalah kita kembalikan semula kepada rakyat. Sebab rakyatlah yang menentukan hala tuju politik dan hala tuju negara ini. Kan, maka apa-apa pun kita kembali kepada rakyat. Itu yang saya nampak lah. Tetapi mungkin ada orang lain bila dia lihat video tu mungkin dia nampak benda lain. Apa yang saya nampak daripada sudut tu. Tapi kalau tanya saya sendiri tu, saya rasa lebih baiklah. Sebab kes hari ni pun kalau kita lihat daripada sudut Filipina yang baru buat pilihan raya, kan, macam kes hari ni 16,000. Sepatutnya kita dah boleh buat dah pilihan raya kalau sekiranya kerajaan nak buka semua lah macam sekarang ni. Kan. Tetapi saya pun tak faham lah kan, apa yang kita takut sangat orang kata apa pilihan raya ni. Mungkin mereka nak membebaskan Zahid dengan Najib dulu, barulah dia bersedia untuk pergi pilihan raya. Okey tu. Mungkin tu lah orang kata apa pandangan saya tu. Ya, sebab hari ni yang hot hari ni isu MOU lah. Ya. Tapi bagi saya nampak tadi MOU ni adalah antara Datuk Seri Ismail Sabri, PM Kerajaan BN dengan pembangkang PH. Ya. Yang tak masuk campur tu saya ingat yang ada lagi pihak ketiga dalam parlimen kita ni, iaitu pihak pembangkang jugalah, kumpulan pejuang, warisan dan yang lain tu. Ya. Jadi nampaknya kalau PH ni 3 komponen tu depa kerusi banyak. Kalau depa sokong kerajaan BN Datuk Seri Ismail Sabri, maksudnya tak boleh goyang lah kerajaan tu. Saya ingat tidak ada parti komponen yang ketiga tu boleh tumbangkan majoriti Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Jadi saya tengok tadi juga statement daripada Perikatan Harapan tadi, election yang tak mau push sehingga 31 Julai 2022. Lepas tu lebih kurang 10 bulan dah sekarang lah. Ya. Jadi sekarang persoalan saya ni di manakah bersatu? Saya tak mau komen banyak pasal UMNO sangat kan. Biar kita cakap pasal bersatu parti kita kan. Ya, di manakah hala tuju bersatu? Jadi bagi saya lah untuk waktu ni tak apalah, kita boleh tunggu saat. Sebab pada 2 hari sudah ni Datuk Wan Saiful pun ada sebut Parti Bumi Bersatu tetap tegas dan konsisten memegang perjuangannya menolak kleptokrat daripada berada dalam kerajaan. Ya, ini quote daripada Asrul Awani ni 2 hari sudah ni dia cakap ni. Ya. Dia cakap itu mereka tidak boleh tegas daripada Datuk Wan Saiful lah. Mereka tidak boleh menghalang mereka yang di balik kes mahkamah menyokong kerajaan, tetapi mereka tidak boleh terlibat dalam urusan pentadbiran. Ya. 2 hari sudah ni. Ini statement Datuk Wan lah. Jadi saya berpegang pada prinsip tu lah. Ya. Dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin pun masa PN dan Bersatu beri sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Menteri memang bersyarat. Ya, syarat pun selaras dengan isu kluster mahkamah kleptokrat lah. Ya. Jadi bagi saya nak mencelah boleh tu. Ya. Itu okey, apa yang saya nampak kat sini kan, kalau kita lihat daripada sejarah bagaimana UMNO menolak Bersatu. UMNO menggunakan suara 191 ketua bahagian yang menolak Bersatu lah, yang mereka mengatakan bahawa mereka kuat. Jadi apa yang saya lihat hari ini bahawa Parti Pribumi Bersatu lah ini daripada sudut pandangan sendiri itu mungkin kita kena buat trend yang sama. Bermakna di sini kita kena tanya kepada ketua-ketua bahagian kita, kan, kita kena tanya kepada sayap-sayap kita berapa banyak yang mereka ini nak sokong kepada UMNO Barisan Nasional ni, dan berapa banyak yang tidak mau menyokong. Sebab hari ni orang kata kita ni lemah sebab mereka tidak melihat suara-suara di bawah ni. Sedangkan kita di bawah ni cukup ramai. Dan benda ni kita boleh buktikan sendirilah. Kita boleh melihat daripada sudut apabila berlakunya bencana kat Yan. Kita lihat sendiri berapa ramai Perikatan Nasional yang ada kat situ. So hari ni saya nampak hari ni kita kena, selain daripada kita memberi penerangan, kita kena kena juga mengembalikan kepada ketua-ketua bahagian untuk memilih berapa banyak ketua bahagian yang menyokong untuk bekerjasama dengan mereka dan berapa banyak ketua bahagian yang tidak menyokong. Dan kita perlu mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan dengan perkara itu untuk menunjukkan kekuatan kita. Maknanya seluruh Malaysia ni bukannya termaktub kepada penerangan semata-mata, tapi seluruh Malaysia. Sebab mereka-mereka ini yang akan bertanding di tempat mereka. Dan mereka-mereka ini yang akan mengukuhkan parti di tempat mereka. So perlunya penjelasan daripada setiap orang ketua bahagian berapa ramai.
yang bersama-sama untuk menyokong dan berapa ramai tidak menyokong. Itu adalah tindakan yang pertama yang saya rasa wajar dilakukan lah. Sebab tu baru-baru ni saya saya turun ke Kuala Lumpur baru ni untuk orang kata hire peguam untuk saya punya kes lama. Saya nak bawa semulalah kes yang lama, saya nak menyaman kerajaan. So waktu tu orang kata berjumpalah dengan rakan-rakan yang lama sebelum ni terpisahlah, dan mereka ni orang-orang yang lama dekat Bersatu dan sebagainya. So benda tu jugalah yang mereka sebut kan. Mereka sebut mereka ada yang antara mereka yang meninggalkan Bersatu ni kerana apa? Kerana ada orang kata kerjasama dengan Barisan Nasional. Mereka bagi tahu sekiranya Bersatu ataupun Perikatan Nasional mengeluarkan kenyataan yang konkret ataupun yang hukum yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional akan pergi secara bersendirian dalam pilihan raya ataupun Perikatan Nasional ini tidak membuka pintu kepada Barisan Nasional ataupun kluster mahkamah ni, maka mereka ini akan kembali menyokong Bersatu balik. Bukan sikit tu, ramai. Ramai yang akan menyokong semula, akan masuk ke dalam bahagian-bahagian semula untuk menyokong Bersatu. Ini yang kita nak. Sekarang ni masalah kita hari ini adalah masalah macam orang kata yang biasa macam kita tu. Masalah hari ini pening, confused dan sebagainya. Apakah keputusan tu? Ini yang kita nak tahu sebab seolah-olah hari ini macam senyap sepi kan. Ini yang sebenarnya yang biasa-biasa kat bawah ni yang nak tahu. Dan saya yakin yang kat bawah ni semuanya yang nak perang di bawah ni, ini yang kita bagi tahu yang nak perang, yang nak perang di bawah ni dah bersedia dah sebenarnya. Untuk Perikatan Nasional pergi secara bersendirian. Yang nak perang ni semua termasuk saya, Datuk dan semua rakan-rakan lain-lain lah yang akan menyokong kepada Muhyiddin Yassin ni. Semua dah bersedia dah standby dah dengan senjata apa semua tu. Semua lah ni kita nak tahu je. Semua kita pergi mana-mana pun semua duk benda tu lah yang tanya saya. Pergi kenal dengan orang ni, hantar dah apa kita ni nak pergi dengan Barisan Nasional ke apa. Baru ni Zahid Hamidi keluar kenyataan tolak Bersatu dan sebagainya. Lenggong pun keluar kenyataan tolak dan sebagainya. Apa nama ni pendirian Bersatu macam mana? Yang ni yang kita nak tahu, apa pendirian kita. Rakyat bukan nak tahu penjelasan lain, rakyat nak tahu pendirian. Kalau kita keluar pendirian kita, saya boleh bagi tahu kita punya trend akan berubah sekelip mata. Akan berubah. Sebab apa? Sebab hari ni saya pergi mana-mana pun, saya pergi turun kat mana pun, negeri mana-mana pun berjumpa dengan member-member, soalan pertama yang mereka tanya, apakah pendirian? Dan mereka ni bukan orang-orang yang biasa-biasa. Mereka ni orang ada yang profesional, yang macam Datuk sendiri, ada orang kata pensyarah, ada doktor, ada medical doctor, ada artis dan sebagainya. Mereka bagi tahu sekarang ni nak tahu pendirian. Kita pilih mana pun, pergi Perak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Johor ke, Melaka ke, nak tahu pendirian Bersatu ya. Kalau kita bagi tahu pendirian kita, ketua-ketua bahagian Bersatu ada berapa ratus orang, semua bersedia untuk pergi secara Perikatan Nasional, saya rasa trend rakyat tu akan berubah dan rakyat akan terus berfikir Perikatan Nasional je sampailah pilihan raya nanti. Cuma masalah kita sekarang ni macam Datuk kata, confused. MOU hari ni pun senyap macam tu. Ibarat macam, mereka ni wujud ke ada ni? Ada ke ada ni kan, senyap ya kan? Sepatutnya kita kenalah mengeluarkan kenyataan dan pendirian kita. Ya. Untuk teruskan tu. Ya, jadi bagi saya tak apalah ikut statement daripada Datuk Wan Saiful tu. Maksudnya no kolektorat dan juga tidak ada kluster mahkamah tu sekarang belum berlaku lagi ya. Jadi maksudnya bolehlah duduk bersama sekarang ini. Tapi saya dengar cerita kata Ahmad Mazlan nak jadi nak dicadang sebagai timbalan speaker. Saya tak tahu itu benar atau tidak. Kita akan tahulah saya doa Yang pelik pula ya. Yang pelik pula tu boleh keluar pula kenyataan menyokong pula tu. Masih Merenti kata sokong pula Ahmad Mazlan jadi timbalan speaker. Ya, jadi benda ni jadi complicated dah. Macam satu, sekarang kita masa kita test integriti pemimpin Bersatu. Ya, di manakah integriti itu ya? Saya dah ada was-was dah sebelum ni bila ada ada konspirasi menjatuhkan Seri Muhyiddin. Ya, saya memang kecewa sekali lah. Ya. Dan sekarang ni model parodi sama macam Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri itu.
ya, dia cadang lebih baik lagi saya rasa apa, untuk apa nak buat gabungan MOU tu, tapi prinsip tadi kemudian yang kita boleh banggakan, dia cakap dia tak akan bersekongkol dengan kilometer dan juga kuasa mahkamah. Sampai hari ni dia masih cakap begitu. Tapi sekarang ni duka cita lah, sekarang dah kerajaan baru berkaitan Barisan Nasional sekarang ni, ya. Sekarang ni dah mereka bersekongkol dengan apa, dengan Pakatan Harapan. Jadi bagi saya ini mungkin satu opportunity bagi Bersatu lah kalau menegakkan kebenaran. Tapi adakah sanggup menteri-menteri Bersatu membuat pendirian, ya, sekiranya kluster mahkamah dan juga inilah Kelab ni dibawa masuk ke dalam kerajaan. Ya, itulah testing point dia. Jadi sekarang belum berlaku. Jadi kita tunggu saat tengok macam mana. Yang mungkin tak lama dah. Kalau benda ni tak berlaku, maksudnya Tan Sri syarat dia tu masih dihargai lah. Dia tak akan yang orang masuk dalam kerajaan, ya. Tapi bila itu sekiranya itu berlaku sebaliknya, jadi masa tu kita akan lihatlah integriti pemimpin Bersatu dalam kerajaan, ya. Dan juga bagi ya. Okey, Syafiq tambah sikit. Okey. Abang nak jelas sikit tu ada orang bagi Ya. tahu kat sini macam mana dengan PAS. Okay, so saya nak bagi tahu kat depa lah, PAS ni senangnya sebab PAS ni dia berpegang kepada dia punya ketua dia. Dia walak kepada dia punya presiden dia lah, ataupun dia walak kepada tok guru dia orang. So hari ni kita nak melihat PAS ni, kita nak melihat pemikiran ataupun sikap depa, dan kita lihat kepada sikap tok guru sendiri. Macam mana Tok Guru keluarkan kenyataan, macam mana Tok Guru type kat dalam FB dia berkenaan dengan isu-isu semasa. Kalau yang saya nampak bacaan saya berkaitan dengan PAS ni, saya nampak PAS dia berat belah Perikatan Nasional dan dia menolak kepada kleptokrasi dan juga rasuah. Ini yang saya nampak lah kalau mengikut kepada penulisan Tok Guru Hadi Awang tu sendiri, orang kata penulisan kritikan yang halus sebelum ni berkaitan dengan buaya. Lepas tu yang baru ni berkaitan dengan kleptokrat dan juga rasuah dan sebagainya. Penulisan isi yang tersirat dalam penulisan dia tu kita nampak jelas, very clear. Kita nampak bahawa pendirian PAS tu sendiri nampak ke arah muafakat nasional tu nampak kurang. Dia nampak kepada Perikatan Nasional. Cuma dikeluarkan kenyataan untuk orang kata menjadi jambatan dan sebagainya ni sebab pendirian PAS tu satu dia nak penyatuan ummah secara berseluruh. Tetapi sekiranya berlakunya perpecahan sama ada PAS pergi pada UMNO dan juga PN ni, saya nampak jelas PAS akan duduk dalam Perikatan Nasional. Sebab apa? Perikatan Nasional ini berdaftar sebagai parti politik. Dan juga PAS adalah orang yang bersama-sama menubuhkan Perikatan Nasional. Dalam sejarah, saya beritahu, dalam sejarah sejak daripada Hizbul Muslimin sampailah ke sekarang ni, PAS tidak pernah meninggalkan gabungan dia tanpa sebab. Dia tidak akan tinggal macam tu ya. Dan sekiranya dia menubuhkan sesuatu penyatuan ummah macam sekarang ni, penyatuan ummah yang ketiga. Daripada penyatuan ummah yang pertama sampai yang kedua, kalau ikutkan daripada sejarah kepimpinan PAS dan juga sejarah parti PAS, dia tak ada lagi kes dia tinggal belah semata-mata kepentingan politik. Yang ni saya tak nampak. Dia tinggal itu atas sebab dia isu yang dia bawa tidak ditegakkan oleh komponen dia. Sebagai contoh hudud. Sebelum ni barisan alternatif. Bila DAP keluar kenyataan menolak hudud, maka PAS tinggalkan DAP. Dia meninggalkan orang kata perikatan dia. PAS dia tidak akan tubuhkan Perikatan Nasional, lepas tu dia nak belah tiba-tiba pergi sokong UMNO. Tak nampak. Itu daripada sudut apa yang saya nampak lah. Datuk, teruskan Datuk. Ya, saya pun berharap begitulah. Sebab PAS sekarang dalam Perikatan Nasional bersama Bersatu. Dan Perikatan Nasional memang parti yang berdaftar. Muafakat Nasional tak didaftar, bukan entiti politik untuk perkara pilihan raya. Jadi kalau haluan PAS begitu bersama Perikatan Nasional, saya nampak Perikatan Nasional akan lebih kuat. Dan ini memberi satu cabaran pada UMNO BN. Sebab UMNO BN memang berharap tak mau bersama Bersatu, tetapi dia nak bersama dengan PAS. Ya, tapi itu tak ada anti politik. Muafakat Nasional bukan anti politik. Adakah PAS nak jadi gabungan Barisan Nasional, komponen Barisan Nasional untuk pilihan akan datang? Ya, sebab kita pun ada tengok juga statement daripada setengah-setengah pemimpin PAS tu, katanya mereka telah pun berbincang dengan UMNO dalam Muafakat Nasional dengan kerusi dan sebagainya. Itu pun statement baru-baru ni pun ada keluar juga di setengah pemimpin PAS. Ya,
Jadi gitu, jadi hala 7 PAS bagi saya masih lagi kabur. Ya, kita tak tahu nak halau mana. Walaupun dari segi apa tu dari segi modus operandi sekarang ni, iaitu mereka bersama Perikatan Nasional, itu memang nampak kuat dan mereka bersama Perikatan Nasional. Tapi dalam politik saya tak tahulah, mungkin PAS pun akan tengok siapa lebih kuat lah. Sama ada bersatu ke apa atau UMNO ke, ya. Mungkin mereka akan berubah. Ya, itu persepsi saya lah dengan PAS ni. Ya, saya harap tidak lah. Ya. Apa nama nak mencelah sikit boleh tu? Saya Ya, tengok boleh. berdasarkan fakta kita tengok PRU 14 kan PH menang. Sekiranya PAS mereka memegang kepada pendirian untuk bersama dengan mereka yang berkuasa, pada waktu itu boleh tubuh kerajaan sekiranya PAS bersama dengan UMNO. Kalau PAS bersama dengan UMNO boleh tubuh kerajaan pada waktu itu. Kan? Tetapi kenapa PAS tidak bersama dengan UMNO ataupun PAS tidak bersama dengan PH, tetapi dia tetap kekal sebagai pembangkang dengan 18 kursi. Sebab tu saya kata daripada sudut sejarah saya nampak PAS ni dia ada lain sikit. Dia cuma pegang pada dia punya tok guru. Kan? Dia pegang pada dia punya kepala dia. Sebab tu kalau kita nak melihat kepada corak politik PAS ni senang. Kan? Kita lihat Hadi Awang. Hadi Awang ni kita lihat penulisan dia berat belah mana. Kan, kalau Hadi Awang ni kita nampak dia punya penulisan dia berat belah UMNO ni, maknanya dia berat belah UMNO lah. Tapi saya nampak Hadi Awang punya penulisan hari ni seolah-olah mengkritik 15 orang ni. Kan, seolah-olah lah sebab ayat Tok Guru ni dia banyak pakai mantik kan. Susahlah kita boleh buat andaian je. Kan, kalau kita nak tahu kita kena jumpa dia lah. Tapi mantik dia tu saya nampak andaian dia tu nampak macam dia hentam depa ni lah. Apa nama teruskan tu? Ya, kalau kita berpandangan begitu, maksudnya PAS ke arah Perikatan Nasional akan bersama PN dalam berhaya ke-15, ya, saya rasa kita boleh tunggulah janji-janji bersatu dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu mereka tidak akan terima kluster mahkamah dan kleptokrat dalam kerajaan. Ya, kalau itu tak berlaku, mana kita boleh teruskan. Tetapi jika itu berlaku, saya rasa eloklah kita Perikatan Nasional keluar daripada gabungan dengan kerajaan BN Datuk Seri Ismail Sabri ni. Sebab rakyat akan lebih percaya kepada Bersatu dan Perikatan Nasional dari segi integriti. Kalau kita tegas tidak ada kleptokrat dan juga kluster mahkamah dalam pentadbiran kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Ya, ini kita boleh tunggu lagi lah, atau minggu ni tengok timbalan speaker ni yang saya sebutkan tadi. Syafiq, ya. Dari segi saya ingat ada kebaikan yang memang banyak lah. Kalau PN iaitu anggota oleh Bersatu dan juga PAS bersama, walaupun pergi ke tiga penjuru pilihan raya akan datang, itu pandangan saya lah. Ya, kalau BN satu parti untuk tanding PN dan juga PH, ya, saya rasa PN, ya, kalau tak bersekongkol dengan kluster mahkamah dan juga kleptokrat ni, saya rasa rakyat akan terima. Tambah lagi PA hari ni bila ada MOU dengan BN, saya rasa banyak pengikut mereka telah was-was, khususnya punya pengundi DAP. Sebab mereka tegas dari segi integriti, dari segi kleptokrat dan juga kluster mahkamah. Hari ini memang dah bersubahat. Jadi saya rasa itu sebagai satu kekuatan kepada Bersatu. Kalau kita tegaskan prinsip tidak mau bersama pemimpin kluster mahkamah ni. Jadi PKR sendiri pun golak tu. PKR sendiri pun dekat Selangor dengan Negeri Sembilan sekarang ni tengah pecah. Ada yang bakar kad, ada yang kepak kad PKR dan sebagainya. Kan? Ya, jadi sekarang ni bagi saya dengan ada MOU ni, so ia akan memberi kekuatan kepada PN dan Bersatu. Kalau kita tegaskan prinsip kita yang saya sebutkan tadi tu, mana yang disebutkan oleh itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Perangan Bersatu kita ni. Ya, benda ni kita akan tahu dalam masa terdekat ni. Sehingga pilihan raya akan datang lah. Iaitu Julai 2022 seperti mana disebutkan oleh PKR. Jadi apa nama nak celah sikit tu, apa nama Atuk mungkin guna ayat yang berlapik sikit kan tu macam saya bagi terus lah tak berlapik tu dia macam ni lah, rakyat nak tahu pendirian. Saya cakap tu tidak ada orang yang akan menyokong satu parti yang tidak ada pendirian.
Ini jelas. Kalau kita pergi mana-mana pun kita tanya, apa soalan dia tanya? Dia bertanya pendirian, nampaklah. Dan dan juga dia juga ni berlakunya persepsi berkaitan dengan bersatu ni ditubuhkan semata-mata nak menjatuhkan UMNO dan sebagainya kan. Orang kata sebab apa benda ni berlaku? Sebab tidak adanya penjelasan pendirian. Sebab tu saya kata di peringkat awal paling utama sekali adalah apa pendirian kita. Benda kita dah kita dah letak guide dah, kita dah buat kontrak kita dah kata kita menyokong kerajaan Ismail Sabri orang kata apa, tetapi tidak menyokong kluster mahkamah dan sebagainya. Tetapi tidak ada pendirian langsung. Hak lain semua pakat dia. Dan kita harap juga selain daripada Datuk Wan Saiful dengan Kapten yang mengeluarkan kenyataan, kita harap juga lah orang-orang lain MKT kita juga menyatakan pendirian mereka. Dan juga ketua-ketua bahagian kita untuk menyatakan pendirian mereka. Adakah mereka menyokong dengan MOU ni ataupun tak menyokong? Ya, tapi pendirian tu nampaknya semua diam dah lama dah. Kita pun hari tu tanya ketua penerangan Bersatu Kedah itu tidak ada jawapan juga. Daripada majlis pimpinan tertinggi Bersatu pun tidak ada siapa yang bersuara. Sekarang ni semuanya diam. Jadi macam kita ni play safe. Jenis orang kata cari makan. Daripada hilang segala-galanya, biarlah aku jadi menteri. Aku dapat gaji lagi. Saya itu persepsi saya, minta maaf cakaplah kan. Saya rasa macam tu kan. Tak ada komitmen. Jadi bagi saya keluar pun baguslah. Saya ingat pergi 3 euro pun lebih baik. Memang kita ada kekuatan dah sekarang ni. Apabila PH dah sign MOU dengan kerajaan BN sekarang ni. Ya, Syafiq, itulah pandangan saya tu. Yang lain tu dari segi COVID semua tu saya tak mau bincang apa lah. Tapi saya pun duka cita lah. Vaksin je lah tu, vaksin. Yalah, sebab pasal vaksin tu kes masih tinggi ya. Jadi sekarang ni kerajaan dah nak buka. Ya, saya tegas daripada dulu lagi daripada masa Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri pun saya dah tegaskan. Saya kata kalau bilangan tu bertambah ramai mati, itu bukan menunjuk kejayaan. Ya, sekarang ni saya ingat bertambah lagi. Ya, masa kerajaan baru, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ni. Ya, jadi itu satu kegagalan lah. Ya, jadi yang duka citakan saya, kita tak dapat kontrol lagi bilangan COVID, tapi kita terus nak buka pelancongan Langkawi dah nak buka. Ini bukan norma hidup endemik dengan COVID-19. Kita kena turun satu taraf yang kita boleh kontrol. Ya, macam di Kedah ni, ICU saya tengok laporan kemarin, kita kapasiti kita 112%. Maksudnya kita dah teruk dah. Tapi kita nak buka balik, nak pergi fasa 1, fasa 2, fasa 3, segala nak buka. Jadi di manakah pemikiran kita dari segi nak kontrol COVID ni? Ya, masih tinggi. Kalau dah turun, baru boleh kita teruskan polisi tersebut. Kalau Datuk tanya saya Datuk apa yang saya nampak sekarang minta maaf tak sangkut sikit Okey, apa yang saya nampak sekarang itu dia hanya sekadar nak main division issue saja. Kerajaan hari ini dia hanya nak buat divert issue ya. Dia sekarang ni dia akan bagi apa yang rakyat suka, bagi rakyat keluar. Mati pun tak apa, asalkan dia boleh selamatkan yang depa kluster mahkamah. Sebab tu hari ni tenggelam. Sekarang ni hari ni berkaitan dengan kes Zahid Hamidi. Kes Zahid Hamidi berkaitan dengan Mastro IT tu. So hari ni kes dia cuma ada satu laporan je. Yang lain semua tentang SOP yang bakal diumumkan esok hari. Ini yang kita nampak. Hari ni kerajaan hari ni dia bukan nak fikir tentang rakyat, dia cuma nak divert isu ya. Rakyat mati pun happy lah. Asalkan dia punya pemimpin dia dibebaskan. So bila tiba masa untuk orang kata pergi pilihan raya, mereka bersih, UMNO bersih. Itu yang saya nampak. Dia bukan nak bersihkan virus ni, tetapi dia nak bersihkan UMNO tu. Itu yang saya nampak lah sebenarnya itu. Ya, itu diversion daripada isu lah. Ya, betul lah. Ya. Jadi, so back tu pada kerajaan. COVID tak apalah. COVID tu kes tak turun, mana ada teruk lagi lah. Kedah kita memang kita teruk lah kes kita. Ya, tak boleh deny lah. Ya. Tapi kalau nak buka pelancongan Langkawi tu dah nak buka minggu depan, saya tak tahulah. Esok kes bukan bertambah lagi. Kita harap takkan berlaku seperti tu lah. Ya. So dari segi... Ya.
vaksin baru ni vaksin. ada pergi jumpa dengan orang-orang yang anti-vax lah tu. Saya jumpa dengan geng-geng artis yang anti-vaksin. Dan saya tanya kepada mereka, saya pergi sit down dengan mereka, saya pergi sembang dengan mereka, saya tanya, kenapa you all tak mau ambil vaksin? Dan mereka tunjuk kepada saya dokumen-dokumen. Yang dokumen tu keluar daripada kerajaan. Bukan dokumen mereka ambil dalam Google. Dokumen keluar daripada Kementerian Kesihatan, dokumen keluar daripada WHO dan sebagainya. Hari ni mereka tertanya-tanya, sebenarnya berapa dos vaksin yang kita kena ambil? Sebab apa? Dalam dokumen tu terang-terang tulis eksperimental. Maknanya dijadikan sebagai uji kaji je. Sekarang ni dunia pun tak tahu berapa banyak dos kita kena ambil. Cuma yang keluar kenyataan hari ni cuma China saja yang mengatakan cukup 2 dos saja. Hak lain semua, Pfizer semua tak tentu lagi. So hari ni itulah yang mereka tolak untuk bagi kepada budak-budak ni, kepada anak-anak mereka ni adalah atas sebab laporan kerajaan yang mengatakan bahawa ini adalah ujian. Maknanya sesiapa yang ambil vaksin ni adalah dia volunteer secara sukarela untuk menjadi bahan-bahan untuk diuji dan sebagainya, untuk diuji ketahanan badan dia tu dengan virus. Sebab tu dia suntiknya virus dengan orang kata apa, dengan antibody tu supaya dia nak test boleh lawan kan tak boleh lawan. So isu tu macam mana lah tu? Ya, baik, dari segi kajian ni saya ingat vaksin ni memang ada kebaikan. Memang dengan saya lah ya. Ya, walaupun dari segi efektif dia mungkin tak tinggi, katanya 70%, efisiensi dia 80%. Ada laporan kata apa, Sinovac lebih baik pada Pfizer, kata Pfizer lebih baik. Macam-macam lah report tu, sebab macam Syafiq cakap tadi lah, sekarang adalah trial period kan. Ya, tapi saya ingat apa itu, dia maksud dia bukan maksud tu adalah apa nama kita ni menolak vaksin. Maksud saya kerajaan hari ni menutup ruang untuk berbincang dengan mereka ni. Sebab apa yang saya dapat maklumat daripada mereka ni diberhentikan kerja. Sekarang ni isu dia, sekarang ni kita nak tahu, jika budak-budak ni tidak divaksin, adakah budak-budak ni juga tidak dibenarkan untuk bersekolah dan sebagainya. Dan hari ni, budak-budak yang berusia 17 tahun yang pergi buat report, mereka ni kena hentam teruk. Dan mereka ni juga ada yang dikenakan tindakan di bawah SKMM sebab menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Sekarang ni kita nak tanya, sepatutnya bila timbul isu ni, kerajaan kena berjiwa besar macam mana Yang Mulia Sultan Johor memanggil semua yang menolak vaksin ni untuk bincang dengan dia. Apa masalah hampa sebenarnya? Ini isu dia. Ini isu yang saya bagi tahu di peringkat ni tadilah. Apa nama di peringkat besar mula-mula live tadi. Sebab bila saya pergi jumpa dia berkata golongan mereka ni bukan mereka menolak vaksin, tetapi mereka nak jumpa dengan pengarah ataupun doktor ataupun menteri yang terlibat untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan dokumen yang mereka keluarkan sendiri. Dan juga mereka juga mengatakan bahawa ada di antara mereka ni yang terima vaksin lepas tu mati. Sebelum ni masa zaman Tan Sri bagi tahu dibayar 500,000. Tetapi sekarang ni zaman Ismail Sabri mereka hanya menerima pambasan RM5,000 saja. So adakah kerajaan hari ni dia sekadar nak buang orang kerja, dia hanya nak macam komunis, dia tidak langsung membuka ruang kepada rakyat sebagaimana yang Ismail Sabri sebut sebelum ini, yang mengatakan bahawa kerajaan Ismail Sabri ini lebih terbuka dengan rakyat. Makanya macam zaman Tan Sri dulu, kan Tan Sri Muhyiddin Yassin ada juga menjawab orang kata apa, komen dekat Facebook, rakyat letak berkaitan dengan vaksin dan sebagainya. Tan Sri ada jawab berkaitan dengan isu-isu semasa. So Ismail Sabri hari ni dia tidak jawab langsung tu. Dia senyap terus. Dan dia mengekang. Untuk pengetahuan Datuk, mereka ni macam artis apa semua ni, mereka tidak dibenarkan untuk berlakon. Mereka tak dibenarkan untuk berlakon, mereka tak dibenarkan untuk turun set dan sebagainya. Malah mereka ni kan duduk kat bukit antarabangsa dan sebagainya. Mereka nak beli harangan asas untuk keperluan hidup pun susah. Sebab tidak boleh masuk dalam mall dan sebagainya. So, bagaimanakah kerajaan nak berhadapan dengan mereka ni, nak clear soalan-soalan yang mereka tanya ni. Sebab soalan-soalan ni bukan orang luar ni boleh jawab. Bila kita jawab tu, macam Datuk bagi tahu tadi kan, orang bukan nak dengar. Orang kan nak dengar, orang nak menteri jawab. So hari ni tidak ada ruang tu. Macam ada NGO yang beritahu, NGO yang belakang dia ada berapa ribu orang dah, 3,000 orang yang lawan vaksin ni. Dia beritahu kat saya sendiri. Dia kata surat demi surat kita dah hantar kepada Kementerian Kesihatan, kita hantar, kepada Mufti pun kita hantar untuk kita bincang dengan mereka. Untuk bincang dengan mereka secara terbuka. Maknanya orang luar pun boleh dengar apa reason yang mereka bagi. Tetapi mereka just mengendahkan benda tu.
Itu maksud saya tu. Macam mana tu? Jadi saya harap Kementerian Kesihatan lah lebih profesional akan beri nasihat lah. Kalau tak percaya kat menteri, dia orang main politik dari isu ni, macam UMNO lah. Baru ni pemimpin UMNO banyak bising masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, semua tak betul dari segi polisi vaksin dan sebagainya untuk cegah COVID-19 ni. Tapi sekarang ni depa dah diam lah, tak kata apa lah ni pun. Kes makin bertambah. Itu saya rasa ini ada permainan politik lah. Jadi lebih baik Kementerian Kesihatan buat satu ni lah penerangan yang lebih terperinci kepada rakyat lah, kebaikan vaksin ni dan juga apakah dia punya achievement lah dari segi vaksinasi dan berapa jenis vaksin yang telah diberi kepada rakyat Malaysia lah, Pfizer ke, Sinovac ke, dan juga AstraZeneca ke. Yang mungkin yang baru akan datang tu ada lagi CanSino dan juga Johnson & Johnson ada. So minta pencerahan daripada Kementerian Kesihatan lah. Ini mereka boleh rujuk kepada CDC di US tu, Center for Disease Control Amerika. Mereka pun ada keluar juga kenyataan dan juga research mereka lah. Tapi pasal COVID ni saya tak mau komen banyak sangat yang tu. Ini very professional work, so harap jangan dipolitikkan. Itu yang saya harap lah. Bagi itu yang sebenar, memang bagi saya mungkin ada kebaikan dari segi vaksin ni daripada tak vaksin langsung. Tapi dari segi efektifness tu mungkin dia vary lah antara vaksin dan juga tindakan selanjutnya. Okey Syafiq, itu segi COVID lah. Tapi balik politik sebelum saya tamat politik ni, saya rasa eloklah bersatu dan Perikatan Nasional ni boleh waspada lah. Parlimen akan sit pada minggu ni kan, kita tengok macam mana. Biarlah kita ada integriti, berkorbanlah jawatan dan sebagainya, betul-betul bersatu. Kalau kita nak move forward, saya rasa rakyat akan sokong kita. Bila pilihan raya akan datang, tak risaulah dia kata kita tak ada grassroots sebagainya. Sebab bagi saya untuk pilihan raya akan datang, yang paling penting ialah integriti calon. Rakyat akan tengok tu kebolehan, integriti dan apa yang rakyat percayalah. Saya ingat politik hari ni dah berubah dah, bukan kerana kita turun bagi price sekampit tu dia akan sokong kita dan sebagainya. Walaupun rakyat marahin rakyat di kampung, mereka lihat walaupun kita tak berjaya dari segi kesihatan dan ekonomi lagi, itu mungkin masa bagi saya lah, bukan boleh kita recover dalam masa sekejap mata sehingga election next year pun saya ingat kita tak boleh recover lagi ekonomi. Tapi rakyat akan tengok selain daripada itu, iaitu apakah integriti pemimpin akan datang, siapakah calon-calonnya. Begitu juga dengan bersatu lah. Apa nama tu betul tu, dia sebab apa tu sekarang ni bila kita sebut tentang penerangan, bila kita buat tentang penerangan ekonomi, penerangan pandemik apa kan, rakyat bukan semua yang faham pun. 10%, 5% yang faham je. Tetapi yang paling penting sekarang ni adalah pendirian kita tu yang lebih utama, sebab rakyat dia melihat pada pendirian. Dia macam pejuang juga. Pejuang sebelum ni ramai orang kutuk. Mana depa ada kekuatan pun pejuang, dan hari ni dia menambah sikit demi sikit. Sebab apa? Sebab dia ada dia punya orang kata apa, prinsipal dia tu. Ada dia punya orang kata apa, dia punya stand dia, dekat mana dia stand. Macam tu juga dengan warisan. Warisan dia dah kena tolak dah kat dalam PRN. Dan sekarang ni mula orang kata apa, orang Sabah mula duk sokong balik pada warisan. Sebab apa? Stand dia tu. Stand dia orang kata apa, macam mana dia keluar kenyataan yang menunjukkan prinsip dia tu. Prinsip dia pendirian dia tu. Ini yang rakyat nak tahu. Sebab tu macam muda juga muda ni lagi teruk dengan parti duit tak ada. Macam mana mereka nak pergi pilihan raya, dan macam mana orang muda boleh percaya kat Syed Saddiq ni? Sebab dia lebih kepada pendirian. Dia keluar kenyataan yang tentang pendirian dia dalam perjuangan. Sebab apa? Orang hari ni dia nak perjuangan. Sebab tu saya kata visi dan misi yang menentukan objektif sesuatu perjuangan tu, objektif kita nak berjuang tu sebab apa? Matlamat kita nak berjuang tu. Sebab tu yang paling pentingnya pendirian kita. Hari ni orang nak dudukkan kita. Ada setengah orang yang benci kepada PN. So mereka ni sebenarnya mereka sokong kepada Sri Muhyiddin Yassin. Mereka meninggalkan kita. Sebab apa? Sebab mereka tidak dengar pendirian kita. Sebab tu yang paling utama, paling penting sekarang ni adalah di manakah suara, di manakah pendirian bersatu itu sendiri. Dan ni saya cakap terang tu, bukan saya nak kata apalah, kita member banyak sebab kita duduk dalam Facebook ni. Ada orang duk sentiasa duduk dalam WhatsApp, duk bincang semua. Apa yang mereka bincangkan antara rakan-rakan kita? Apa sebenarnya pendirian bersatu ni? Orang kata apa? Sekiranya kita buat poll,
hari ni. Kan? Apa nama suruh mereka tekan apa satu ataupun dua lah sekarang ni kan. Ya. Dan kita yakin ramai orang yang akan tanya apa pendirian kita. Sebab tu apa yang Datuk beritahu tu memang benda ni relevan. Dan benda ni perlu disegerakan. Sebab sekarang ni orang kata apa, rakyat tengah melihat. So tentang jawatan, tentang kuasa, tentang duit, semua ni boleh dapat. Orang kata apa, bila kita dah orang dah menolak kita untuk mendapatkan keyakinan tu semula, susah. Sebab tu kita kena fikir. Di antara kita nak survive lama ataupun kita nak survive sekejap. Sekiranya kita fikir nak survive sekejap, mungkinlah kita boleh duduk kat depan sat dulu. Habis tu bila tiba pilihan raya, boleh lihat sendirilah rakyat akan benam kita. Itu yang paling penting tu. Apa mungkin Betul ya. Itu je lah Syafiq ya. So bagi orang lain masuk lah dengar. Ya, alright. So terima kasih lah. Okey tu. Esok kita sembang live. Esok kita sembang live in private. Pasal isu yang tersirat. Banyak lagi ya. Boleh. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, Assalamualaikum tu. Wassalamualaikum. Okey tuan, saya rasa dah cukup 2 jam dah kita kat sini tuan. Saya rasa setakat tu saja untuk malam ni tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan.